Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saya muliakan lagi saya kasihi Fadil Ustaz Tuan Imam. Saya muliakan lagi saya hormati, lagi saya cintai Fadil Tuan Guru kita, Fadil Ustaz Halim Nasir yang hadir bersama dengan kita pada malam ini. Kemudian Ustaz Alim pada belakang. Ustaz Azmi. Oh. Mana lagi Ustaz Azmi? Ustaz Azmi. Oh, Ustaz Azmi. Lihat. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ramai Tuan Guru malam ni. Rasa cukup kot daurah kita malam ni. Baik. Hadirin semua, moga-moga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita himmah aliyah dan berikan kita semangat serta mengajarkan kepada kita bahawa al-ilmu rahimun baina ahli. Dengan ilmu itu berkasih sayang sesama ahlinya serta memberikan kepada kita semangat untuk terus menuntut ilmu. Dan kerana dengan ilmu akan menjadikan kita orang-orang yang tawaduk dan merendah diri, dan kita dapat meniru akhlak para guru kita di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dalam mencari kebaikan dan juga memberikan kebaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga untuk kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah kepada isteri Fadil Ustaz Halim Nasir yang baru-baru ini kembali ke rahmatullah. Moga-moga Allah Ta'ala memuliakan beliau, mengurniakan syurga buat beliau dengan penyaksian daripada suaminya, katakan bahawa isterinya orang yang baik, itu sudah cukup untuk menempatkan seorang tadi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Fatihah buat ayahanda saya yang tercinta yang juga wafat sebulan yang lalu, juga kepada Syekh Husni Ginting, sahabat saya yang meninggal pada pagi tadi di Besitang, Indonesia. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati ruh mereka semua, ditempatkan mereka bersama dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam di sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada perbahasan Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Talaqqi. Fasal pada menyatakan tentang ikhlas kerana Allah Ta'ala ketika menuntut ilmu. Tadi kita dah bincang pada pagi tadi muqaddimah kita, kemudian fasal pada menyatakan tentang kelebihan ilmu dan ahlinya. Kemudian kita dah bincang tentang tamhid, perkara asas yang diperlukan penuntut ilmu pada muka surat yang ke-18. Dan kemudian malam ini kita akan bincang pada muka surat yang ke-20 bagi tulisan Jawi, bahasa Jawinya muka surat 20, bahasa Ruminya pada muka surat 21. Fasal pada menyatakan tentang ikhlas kerana Allah Ta'ala ketika menuntut ilmu. Ikhlaskanlah niatmu wahai saudara di dalam menuntut ilmunya yang mulia. Ada yang baru sampai malam ni, kita dah maklumkan bahawa kitab ini saya karang dalam bahar wajaz, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Jadi bacaan dia kalau dengan Jawi, dengan yang saya tulis ni, ikhlaskanlah niatmu wahai saudara di dalam menuntut ilmunya yang mulia. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Dan boleh buat lagu dia. Dan ikhlaskanlah niatmu wahai saudara di dalam menuntut ilmunya yang mulia. Jadi yang pertama bagi rukun yang paling utama bagi seorang itu untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Dan ikhlas ini adalah sesuatu yang sangat sukar dan sangat susah untuk didapatkan, sehingga kata sebahagian para ulama,
antaranya Al-Imam Ibn Uyainah, kata beliau, ma'alajtu syai'an ashadda min niyyati, kata beliau. Tidaklah aku paling susah, kata beliau, untuk aku mu'alajah ataupun untuk aku membaiki, melainkan pembaikanku terhadap niat yang aku ingin tuntut. Jadi niat adalah perkara yang paling susah untuk di-mu'alajah, untuk kita perbaiki. Maka kerana itu, hadirkan niat kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan terkadang ini benda yang susah untuk kita dapatkan, khususnya bagi penuntut ilmu yang hadir, kemungkinan kerana dia hadir tengok dimuliakan ahli ilmu, orang yang berilmu dimuliakan oleh Allah, kedudukan ahli ilmu ditinggikan oleh Allah. Maka kadang-kadang ada di kalangan penuntut ilmu yang datang menuntut ilmu kerana nakkan kedudukan tersebut. Kerana itu perkara biasa yang akan dilalui oleh siapa pun. Kerana kita bukan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bahawa nahnu talabna hadzal ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Kami menuntut ilmu agama Allah Ta'ala ini pada permulaannya bukan kerana Allah. Fa aba an yakuna illa lillah, dan Allah tidak berkehendak dengan perkara tersebut melainkan dijadikan niat kami kerana Allah. Setelah itu, maknanya susah untuk nak ubah niat tadi, tapi dengan berkatnya ilmu, Allah Ta'ala akan kembalikan orang tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya dulu masa di kampung baru-baru ni, di daurah dekat dengan Zawiyah Nasiriyah di kampung saya, di pondok saya ada bacakan satu kisah kepada para penuntut ilmu yang datang, tentang kisah seorang lelaki yang disebut sebagai sahibun naqbi, orang yang masuk melalui lubang ketika mana peperangan. Ini dipanggil kisah yang ajaib yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Awwamah hafizahullah ta'ala di dalam kitab Uyunul Akhbar, karangan Al-Imam Ibn Qutaybah. Saya bacakan kisah ni untuk kita semua ambil manfaat apa yang telah berlaku kepada ataupun disebut sebagai thamaratul ikhlas. Apa kesannya ikhlas yang ditunjukkan oleh lelaki ini. Kita tengok sama-sama. Qala, kata Imam Ibn Qutaybah, hasara Maslamah bin Abdul Malik hisna. Maslamah ibnu Abdul Malik telah mengepung satu kota. Wa kana fi dhalika al-hisni naqbun, ay fathatun fi haitih. Dekat tembok kota tersebut ada lubang. Yang orang nak boleh masuk ke dalam lubang tersebut untuk langkah masuk ke dalam kota pada waktu tersebut. Fanadaban nasa ila dukhulih. Kemudian dia minta untuk orang siapa-siapa yang boleh masuk melalui lubang tersebut untuk buka pintu bagi ketentera masuk. Di perang ni. Jadi ada satu lubang. Kalau kata ada seorang masuk melalui lubang tersebut, pergi buka pintu kota besar, bahayalah. Sebab nak masuk dalam tu nanti akan bertemu dengan musuh. Dan boleh buka pintu kota, barulah tentera akan masuk melalui pintu kota tadi. Jadi Maslamah ibnu Abdul Malik kata, masuk siapa yang nak masuk. Dan dia arahkan masuk, tapi tak ada seorang. Fama daqalahu ahadun. فجاء رجل من عرض الجيش أي لا يعرف فدقله ففتح الله عليهم الحسنى. Apa yang berlaku? Tiba-tiba datang seorang lelaki daripada arah yang tak diketahui, terus masuk melalui lubang tadi. Lepas tu pakat tengok, tak tahu siapa dia. Dia masuk dan kemudian dia pun buka pintu kota dan berjayalah tentera masuk dan akhirnya berjaya ditawan negeri tersebut. Maka Maslamah ibnu Abdul Malik, dia pun seru, siapa yang boleh bagi tahu kepada saya siapa yang masuk tadi. Siapa yang masuk tu, sebab tak tahu. Tak tahu terus. Maka kata dia, fanada Maslamah, aina sahibun naqbi? Siapa orang yang masuk melalui lubang tu? Fama jaa ahadun. Tak ada seorang pun yang datang. Tak mengaku. Fanada inni qad amartul adhan adhin bi idqalihi sa'ata ya'ti. Dan kata dia, saya dah arahkan kepada orang yang akan jaga pintu bilik saya ataupun pintu kemah saya untuk dia datang, kalau nak jumpa datanglah bila waktu pun. Bagi tahu kepada tuan jaga pintu tu, kata saya nak jumpa dengan Maslamah. Saya akan dia dah bagi izin dah. Dan kemudian faja'a rajulun ilal adhin. Tak lama kemudian datang lelaki tersebut kepada Maslamah.
Maslamah ni siapa ni? Governor lah. Governor besar bagi peperangan ni. Faqala ista'dhan li 'ala al-amir. Minta izin untuk saya masuk kepada general. Governor pada general. Saya nak masuk bertemu dengan general. Boleh ke ataupun tidak? Faqala lahu anta sahibun naqbi. Orang tu tanyalah duduk depan pintu tu, kamukah orang yang masuk melalui lubang tu? Qala ana ukhbirukum anhu. Saya datang ni nak bagi tahu tentang dia lah. Tentang sahibun naqbi itulah, tukang yang masuk tu. Saya ni main nak bagi tahu pasal dia. Maka diizinkan masuk. Maka bila mana masuk, fa'adhina lahu faqala ar-rajulu li Maslamah. Laki itu pun kata kepada Maslamah, inna sahiban naqbi ya'khudhu 'alaikum salasa. Orang yang masuk tadi, pada jumpa dengan general duduk depan, bukan dia kata, orang yang masuk tu melalui lubang tadi, dia letakkan 3 syarat. Syarat yang pertama, alla tusawwidu ismah. Alla tusawwidu ismah. Jangan ditulis nama dia. Ay la taktubu ismahu bil midadil aswad fi sahifatin ila al-khalifah. Maksud jangan kamu tulis nama dia hantar kepada khalifah. Orang zaman dulu kalau nak pergi perang dia ada dewan, dipanggil dewan al-jaish, ataupun senarai nama tentera yang mengikuti peperangan, ditulis nama seorang 1 2 3 4 5. Itu akan diletakkan dalam sejarah. Itu makruf dalam sejarah. Sekarang ni mungkin kot kalau orang nak pergi perang dia akan tulis dulu nama dia dan sebagainya untuk dicatat dalam sejarah bahawa mereka pernah terlibat dalam peperangan tersebut. Kalau kita tengok cerita orang putih yang dilakonkan oleh Keanu Reeves, ada seorang saleh ni, dia berlakon cerita Ronin 47. Pernah tengok? Cerita samurai. Ada 47 orang tentera samurai yang berjanji untuk lawan dengan raja yang zalim pada waktu tersebut. Maka 47 orang ni pakat catat nama mereka. Ni nama tu disimpan dalam sejarah. Tak tahu betul ke tak cerita tu, Wallahu a'lam lah. Cuma tu dimaksudkan dengan mencatat nama mereka. Maka dia kata yang pertama syarat dia jangan hantar nama dia. Kawan ni cerita. Yang kedua, wala ta'muru lahu bi syai'in ay minal mal. Jangan bagi duit dekat dia. Itu yang kedua. Dia letak syarat tu. Yang ketiga, wala tas'aluhu mimman huwa. Dan yang ketiga jangan tanya dia siapa dia. Itu yang ketiga. Kemudian qala Maslamah, fadzalika lahu. Baik, saya janji akan tunaikan syarat 3 tersebut. Maka kata lelaki itu, qala ar-rajul anahu. Saya adalah orang tu. Dia letak syarat dulu. Yang pertama jangan hantar nama dia dekat khalifah. Yang kedua jangan bagi duit dekat dia ataupun bagi gaji dekat dia kerana dia berjaya buka pintu kota. Yang ketiga jangan tanya dia siapa dia. Bila Maslamah tanya, baik saya janji saya akan tunaikan syarat-syarat tersebut. Maka kata lelaki ini, anahu. Saya orang tu. Fakana Maslamah ba'da al-hadithah la yusalli salatan illa qala Allahumma ja'alni ma'a sahibin naqbi. Dan lepas tu Maslamah Ibn Abdul Malik setiap kali dia berdoa dia akan doa, ya Allah jadikan aku bersama dengan sahibin naqbi. Jadikan aku bersama dengan orang yang masuk melalui lubang. Nak kata ikhlasnya tuan-tuan dia ni, sampai Maslamah pun tak tahu nama dia apa. Sampai doa pun Allahumma ja'alni ma'a sahibin naqbi, itu saja. Sebab dia habaq dia jangan tanya nama dia siapa dia. Ajaib. Ini ikhlas yang sangat ajaib kerana sampai sekarang kita pun tak tahu siapa dia nama dia. Kalau tuan-tuan tanya siapa dia, tak tahu, ni tak tahu. Sampai macam tu sekali ikhlas. Ikhlas dia sampai sekarang kita pun tak tahu siapa dia yang masuk melalui lubang tadi. Yang tahu siapa dia? Maslamah seorang saja. Tahu pun muka saja. Dia tak tahu nama. Dia takkan tak tanya ke orang apa semua. Mana nak kira? Cerita sangat tu ya. Cerita dia nak beritahu kata dia memang tak tahu. Kerana apa? Kerana dia dah janji. Dia takkan tanya ke orang siapa nama dia tu. Ini dalil orang ni pegang betul dengan janji. Kan dia sebut kata jangan tanya siapa dia. Jadi dia takkan tanya kat siapa-siapa pun. Sebab tu salah satu daripada janji yang telah dia janjikan dengan lelaki tersebut. Ini ikhlas. Sebab tu ikhlas ni kata para ulama benda yang sangat ajaib. Sehingga kata ulama Al-Imam Abu Ya'qub As-Susi rahimahullahu ta'ala mengatakan al-ikhlas, maksud ikhlas apa dia? Faqdul ikhlas. Ikhlas adalah menghilangkan ikhlas. Apa dia maksud dia? Tak tahu. Maksud al-ikhlas, faqdul ikhlas, seolah-olah maksud dia apa dia? Tak tahu. Itu ikhlas. Al-ikhlas, faqdul ikhlas. Ini ta'rif yang masya-Allah tabarakallah. Yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya, juga yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qushairi di dalam kitabnya Risalah Qushairiyah. Apa maksud al-ikhlas, faqdul ikhlas?
maksudnya alla tara nafsaka mukhlisan. Maksudnya kamu tidak memandang bahawa kamu ikhlas. Bahawa itulah ikhlas. Iaitu maksudnya faqdul ikhlas. Wa akhiruha al-ikhlas. Nah, dan yang lain bagi makna ikhlas, wa akharuha, nah, makna bagi ikhlas dawamul muraqabah wa nisyanul hududzi kulliha. Maksudnya kita sentiasa bermuraqabah, memandang bahawa Allah memandang apa yang kita lakukan dan melupakan apa sahaja lintasan yang ada pada ketika tersebut. Apa yang kita buat, kita pandang Allah Ta'ala muraqabah, melihat apa yang kita lakukan, dan kemudian kita lupakan segala apa yang terlintas dalam hati kita, ataupun apa-apa yang kita inginkan, kita lupakan semuanya. Ini al-ikhlas. Nampak tuan-tuan? Jadi perkataan ikhlas ni berat kalau kita nak syarah. Yang ni saja disyarahkan oleh Syekh Muhammad Awwamah hafizahullah taala hampir berapa puluh muka surat hanya berkenaan dengan ikhlasan. Nah, jadi ikhlas ni benda yang sukar. Jadi sebab tu kita sebut pada permulaan, ikhlaskanlah niatmu wahai saudara di dalam menuntut ilmunya yang mulia. Betapa ramainya orang yang binasa hanya kerana niatnya yang tak sempurna. Jadi berapa ramai orang yang binasa di dalam jalan ilmu, tenggelam di tengah jalan ketika mana menuntut ilmu ataupun apa sahaja pekerjaannya hanya kerana niatnya yang tidak sempurna ketika mana menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini benda yang mahal. Nah, benda mahal ni perlu kepada mahar yang mahal. Jadi kan tu jangan kita abaikan dan sia-siakan perkara tersebut hanya dengan niat kita yang tidak betul. Karena tu kata para ulama, seorang penuntut ilmu yang menuntut tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala akan dibalakkannya dengan beberapa perkara. Yang pertama, dimatikannya ketika muda. Yang kedua, kalau dia panjang umur, dia akan dihidupkan dan kemudian dia akan tinggal bersama dengan ataupun ilmunya tidak akan dimanfaatkan oleh umat pada ketika tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia akan berkhidmat kepada orang yang zalim dan ilmunya tidak akan disampaikan dengan cara yang benar pada ketika itu. Faham tak? Itu maksud. Jadi moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Awak tak pernah derah amin tu. Ya. Tu macam tu bawa betul. Orang Indonesia tuan-tuan, kalau kata tok guru dia cakap kata moga-moga saja amin terus, tak ada habis doa lagi. Nah, walaupun tok guru dia lagi moga-moga ditambah 2. Kan? Amin dulu. Tapi yang penting ada moga-moga kat depan. Kita orang Melayu moga-moga dia duk. Dia segan, nah. Segan, dia malu, dia tak tahulah apa dia, kita pun tak tahu dia fikir apa, kita pun tak tahu. Baik. Alhamdulillah orang merebut tak macam tu. Lepas kena tegak 2 kali, kan? Ilmu ini lautan yang tak bertepi, jika mahu tempuhinya hati-hati. Jadi ilmu ni lautan yang tak bertepi. Maka kalau kita nak tempuhi lautan tersebut, kena kita hati-hati. Ini ilmu ni benda yang luas, nah, yang dalam, yang macam-macam di dalamnya. Terdapat permata, ada yang terdapat benda yang tidak elok di dalam lautan tersebut. Maka kena tempuhi hati-hati dan perlu dengan kemudi dan tukang kemudinya yang berpengalaman. Nah, maksudnya kita dibimbing oleh guru dan juga dibimbing oleh murabbi ataupun pendidik yang telah mendidik jiwa kita, insya-Allah taala. Jika tak cermati akan kemudinya, bimbang tersesat dan karam di tengahnya. Kalau kita tak cermati kemudi kapal kita tersebut, ini dipanggil masal ataupun bukan masal, ini dipanggil tashbih ataupun kinayah, minta maaf, kinayah kepada sukarnya dalam menuntut ilmu ini penuh dengan perkara yang tidak senang untuk kita dapatkan hasilnya. Tamam? Gitu. Sementara kita nak sampai ke tepi pantai, berehat bersama dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang telah sampai di tepi pantai, maka perlu untuk kita lalui dengan penuh hati-hati terlebih dahulu. Karena itu Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani ketika mensyarahkan kalam Al-Imam Yazid Al-Bustami rahimahullahu ta'ala, kata Sayyidina Yazid, kata beliau, kami para awliya Allah Ta'ala ini sibuk di tengah lautan, sedang para anbiya berehat di tepi pantai. Ini dia punya ucapan. Kami para awliya sibuk berlayar di tengah lautan, sedang para anbiya berehat di tepi pantai. Ada orang bila dengar kalam ni, dia kata, tengok,
biadabnya Abu Yazid kerana mengatakan para anbiya rehat, dia yang letih. Padahal kamu yang tak letih. Nah, kamu yang tak faham kalam dia. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani mensyarahkan kembali kalam para awliya yang dipandang seakan-akan ni dipanggil syatahatil awliya dipanggil. Syatahat ni apa dia maksud dia? Syatahatil awliya maksudnya latahan para wali dipanggil. Dia ada wali pun dia ada latah juga, tapi melatah dia tu kadang ucapan dia silap difaham oleh orang lain. Contoh seperti yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami, kata beliau, Subhani, Subhani, kata dia. Maha suci aku, Maha suci aku. Macam mana? Kalau kita dengar, kita kata, hai, sakan ni, dia mengaku dia Tuhan ke? Tak. Nah, kalau kita ambil dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Nabi SAW sendiri, Nabi mengatakan, siapa yang mendekatkan diri kepada aku dengan nawafil, apa yang Allah Ta'ala kata dalam hadis? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Nah, dalam sebagian riwayat lagi, kuntuhu. Nampak tak? Dia kata, tanganku, mata dia yang dia lihat, nah, mulut dia yang dia cakap, lidah dia yang tangan dia yang dia gerakkan, kaki dia yang dia berjalan. Itu apa dia maksud dia? Maksud dia, apa yang dimaksudkan oleh Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami dengan Subhani, Subhani, Maha Suci aku tadi bukan dimaksudkan dengan diri dia, tapi yang dipandang adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam hadis tadi, bahawa akulah kakinya yang dia berjalan. Maksudnya Allah Ta'ala jadi kaki? Lah, bukan tu maksud dia. Maksudnya Allah yang akan bimbing kalam tersebut. Seolah-olah kamu yang bercakap, tapi hakikatnya sedang pada ketika tersebut, itu adalah lisan hal yang Allah Ta'ala telah berikan kepada pancarannya ke mulut Al-Imam Yazid Bustami rahimahullah. Tuan-tuan faham tak faham? Angguk dulu. Nah. Kemudian tuan-tuan, bila mana Imam Yazid Bustami dia kata macam tu, dia kata kami para wali duduk di tengah lautan, sibuk di tengah lautan, berjuang, bermujahadah. Para anbiya telah rehat di tepi pantai. Sedang para awliya, anbiya, para nabi berehat di tepi pantai. Kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, ini dalil menunjukkan bahawa beliau mengiktiraf para wali. Bukan beliau mengatakan yang tidak baik, mengiktiraf para nabi. Dia iktiraf nabi lah tu. Maksudnya nabi dah lebih dulu dah daripada kami. Kerana tidak ada orang yang nak duduk tengah pantai, tengah laut sampai bila-bila. Maknanya nabi-nabi telah sampai di tepi pantai berehat. Kami ni sedang nak pergi kepada para nabi. Kami tengah duduk belayar ni, nak pergi ke mana? Nak pergi kepada nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Maka kami sedang sibuk dan para anbiya telah sampai pada tempatnya. Itu yang dimaksudkan oleh beliau. Tapi orang yang tak mau faham, dia akan kata kalam para wali ini sebahagiannya adalah kalam-kalam yang bercanggah dengan syarak dan sebagainya, sedang kamu yang tidak faham. Faham? Itu maksudnya. Baik. Jadi sebab tu lautan ni benda yang luas, yang bahaya. Jangan sampai kita tenggelam di dalamnya. Waktu Syekh Hamzah Yusuf hafizahullah taala pernah ditegur, dipesan oleh gurunya Sayyidina Murabit Al-Hajj rahimahullah taala, kata beliau, wahai Hamzah, bumi ini seperti lautan, dunia ini seperti lautan. Kata, berapa ramai yang telah karam dalam lautan tersebut. Kemudian dia kata apa kepada anak murid dia ni? Don't drown, dia kata. Jangan kamu tenggelam. Cara cakap orang putih lagi malam ni. Dia kata, jangan kamu tenggelam dalam lautan tersebut. Betul ke tidak? Tak tahu lah. Betul tak, Ustaz? Cara tu. Ustaz Alim pandai orang putih. Jadi saya kena tanya dia lah. Dia tahu apa nak arti dia tu. Boleh sebut je lah. Okay. Jangan tenggelam, kata dia. Perkataan tu, kata Syekh Hamzah, ini menitiskan air mata saya. Kalam yang sangat dalam pada waktu itu. Lepas tu kalau kita tuntut ilmu kerana dunia, ketika sampai dengan dunia kepada kita, kita akan berhenti dengan ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau orang tuntut ilmu bukan kerana dunia, datang dunia kepada dia pun dia tetap dengan ilmu. Maulana Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, satu hari diceritakan ni, seorang ustaz cerita dekat saya. Dia kata kisah ni kisah yang sangat memberi kesan pada diri. Di kisah ni musalsal, saya ambil dengan ustaz ni ambil dengan Kiai Ihya Ulumuddin. Kiai Abu Yahya, anak murid kepada Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah. Ini berlaku ketika mana Abu Yazid Muhammad datang ke Indonesia melawat anak-anak murid dia. Dan dia lawat anak murid dia yang tua-tua ni lah, Kiai Ihya. Jadi dia minta Kiai Ihya cari hotel yang paling mahal sekali dia. Saya nak hotel paling mahal di Indonesia. Maka cari hotel yang paling mahal. Kemudian dalam hotel yang paling mahal itu pula dia nak bilik yang paling mahal. Dia nak bilik yang paling mahal sekali dalam hotel paling mahal.
Saya pernah pergi ke Four Seasons di di Langkawi waktu mula-mula kahwin 2010 tu ni. Tapi duk teringat lagi. Tu honeymoon saya di Langkawi. Langkawi je lah honeymoon kita. Tapi saya pergi Four Seasons tu bukan tidur di Four Seasons, tuan-tuan. Saya tidur dengan pakcik saya. Four Seasons tu pakcik saya kerja situ, dia jadi chef. Hari tu dia kata dia ambil cuti sebab nak bawa saya berjalan-jalan dengan orang rumah saya yang pertama dan selamanya, kan? Dan dia bawa saya tu pergi ke hotel dia untuk nak jamu makan sebab dia chef, jadi boleh dapat diskaun 70%. Dapat diskaun 70%. Jadi harga yang contohnya sampai 1,000 jadi berapa? 300. Lebih kurang tu lah. Jadi 1,000 jadi 300. Pizza dia pun dah tak ada harga. Tapi dia main jamu tu dia bercerita kat saya, bilik ni 6,000 semalam. Tu dia habak je lah, nak tidur tak boleh lah. Saya pun tidur rumah dia, kan free. Dia habak ni bilik ni 6,000 bilik ni. Dia kata ni kalau artis-artis Hollywood main, macam Elijah Wood dia kata. Elijah Wood yang berlakon cerita tu. Harry Potter. Kan dia? Lord of the Ring. Hak jadi tu yang pendek tu. Dia tambah orang panggil tu budak tu. Hak kecil, dia pegang cincin tu. Lord of the Ring hak pegang cincin tu hadiah Elijah Wood tu lah. Dia bukan pendek pun, dia tinggi. Bila cerita tu dia buat dia pendek. Dia main ke tempat tu, dia kata, duduk bilik-bilik macam tu lah. Semalam 6,000. Gitu. Kata. Tu kira mahal lah tu bilik tu. Four Seasons. Baik, saya nak cerita ni Abu Yazid Muhammad. Abu Yazid Muhammad kata saya nak bilik paling mahal. Malam tu ketika duduk dalam bilik paling mahal tadi. Kiai ya sonok lah. Kita mana pernah masuk bilik macam ni. Abu Yazid Muhammad kaya. Bila masuk je terus kawan pun nak baring atas katil. Abu Yazid masuk kata, jangan. Tidur bawah. So tidur bawah. Bilik mahal tidur atas lantai. Dia pun tidur atas lantai. Tak bantai, tidur atas lantai. Abu Yazid Muhammad ambil bantai sebelah lagi letak tepi dia. Abu Yazid pun tidur atas lantai juga. Tuan-tuan tahu apa yang dia kata kepada anak murid dia? Dia kata, wahai Yahya, saya nak pesan kepada kamu, dia kata. Ini pengajaran penting untuk kamu malam ni. Yang pertama, nanti kamu akan didatangi dengan dunia. Ketika datangnya dunia yang macam ni, kena ingat, kita tetap di bawah, kata dia. Allah. Ayat tu dia kata, menitih air mata. Dan ketika sungguh, apa yang disebutkan oleh gurunya tadi, sungguh setelahnya datang dunia kepada dia. Tapi, dia tetap dengan dirinya. Seperti mana yang dipesan oleh gurunya tadi. Karena itu ni penting guru murabbi. Hatta kata Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah, ikhlas ini juga perlu kepada guru. Ikhlas ini perlu kepada bimbingan. Ikhlas bukan boleh baca buku sendiri. Kita baca buku 400 buku pun tentang ikhlas. Kalau tidak dibimbing, kita tak akan ikhlas. Ikhlas ni perlu teguran. Ikhlas ni perlu kepada bimbingan. Ikhlas perlu kepada pegangan tangan daripada guru yang ikhlas, yang akan menurunkan ikhlas tadi kepada muridnya. Karena ikhlas ini adalah musalsal. Ikhlas ini adalah sambungan. Karena itu Sayyidina Jibril alaihissalam ketika ditanya oleh Sayyidina Rasul ditanya oleh sahabat Nabi, mal ikhlas? Sayyidina Rasul kata, tunggu sebentar, saya nak tanya kepada Sayyidina Jibril. Bila tanya kepada Sayyidina Jibril, mal ikhlas? Maka ditanya pula oleh Sayyidina Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah. Maka Allah Taala kata, al-ikhlas sirrun min asrari. Ikhlas adalah rahsia-rahsiaku. Itu habislah. Maknanya ikhlas ini sir faqdul ikhlas. Habis. Maka diwarisi kepada Sayyidina Jibril, diwarisi kepada Sayyidina Rasul, diwarisi kepada para sahabat, diwarisi kepada tabi'in, diwarisi sampai kepada generasi ulama. Ulama yang ikhlas pula mewarisi kepada para muridnya, dan akan keluar murid-murid yang ikhlas daripada ulama yang ikhlas. Karena ikhlas ni warisan. Karena itu Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani kata, al-ikhlas labudda min wujudi man rabba an-nas fihi. Maksudnya, mesti ada murabbi yang mendidik kita dengan ikhlas tersebut. Yang tu. Kalau tidak, kita akan jadi gelong. Tak tahu nak pergi ke mana. Kita dah rasa kita ikhlas dah. Pokoknya tak ikhlas lagi. Kerana ikhlas ni lupakan ikhlas. Ikhlas ini melupakan keikhlasan tersebut. Dan bila tu ingat lagi, lupakan lagi. Lagi dalam lagi ikhlas. Itu maksud ikhlas. Hai saudara, hadirkanlah niatmu. Tuntut ilmu, cari redha Tuhan. Wahai saudara, hadirkanlah niatmu. Untuk apa? Untuk kita tuntut ilmu, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Ini saya senaraikan apa niat yang perlu kita hadirkan ketika menuntut ilmu. Yang pertama apa dia? Untuk kita cari redha Allah Subhanahu wa taala. Niatkanlah agar kejahilanmu
hilang berkat, ikhlas niat sucimu. Itu yang kedua. Iaitu kita niatkan agar kejahilan kita dihilangkan berkat ikhlas menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Jadi yang tadi yang pertama, nak cari redha Allah. Yang kedua, nak hilangkan kejahilan bagi diri kita. Macam mana nak hilangkan berkat tersebut? Dengan berkatnya ikhlas. Ya, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jahil ni benda yang berat, tuan-tuan. Jahil satu-satunya perkara yang tak akan terbakar dalam neraka. Betul? Banyak benda terbakar dalam neraka. Dosa terbakar, jahil tak? Ada seorang lelaki keluar yang terakhir daripada neraka. Seorang lelaki yang terakhir keluar, kata Nabi. Aku kenal orang yang terakhir keluar daripada neraka, kata Rasulullah. Dan moga-moga tu bukan orang kita. Amin. Bukan kita lah, bukan orang kita. Kita tu bukan dia orang tu. Amin. Tak pun nak amin juga. Baik, amin. Amin dah tak ni. Jadi tuan-tuan, diceritakan, lelaki ini dalam Syama'il, disebut dalam Syama'il. Lelaki ini keluar daripada neraka dalam keadaan merangkak. Merangkak keluar. Bila dia keluar ni, dia paling terakhir sekali. Maksudnya tak ada orang lain. Last. Yang ada dalam tu semua orang bukan ni, bukan Islam je. Yang tidak mengucap syahadah. Ini yang mengucap syahadah ni ada iman. Misqala zarratin. Walaupun sebesar zarrah. Ada juga lelaki dia keluar. Bila keluar, malaikat pun jemput dia masuk dalam syurga. Bila dia masuk, dia tengok semua orang ada syurga. Ada rumah. Siap dah. Semua orang ada rumah. Saya seorang yang tak ada ni. Ni nak buat jahil ni. Kalau kita mengaji di dunia lu, masuk dalam syurga, ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala uzunun sami'at wala qatara ala qalbi bashar. Kita tak boleh tergambar macam mana syurga Allah Taala. Dan syurga ni dengan niat dalam kepala otak kita aja mai terus apa yang kita niatkan. Betul tidak? Hak tu yang kita mengaji. Dia ni maksudnya kelas tauhid pun tak nak mai. Dia tak nak mai langsung, tak pernah dengar. Dia kerja dia pergi Tesco, IKEA, Design Village, kan? Kok tu dia dulu. Dia kerja dok tu aja, dia pergi kok tu. Dia tak pernah pergi surau, masjid, jumpa tok guru duk mengajar, tak ada. Tak mau. Dia jahil, kira bukan murakab, dia tak tahu nak kata apa tu. Jadi dia pun bila tengok syurga, semua orang ada rumah, aku seorang tak ada ni. Keluar balik. Mana ada orang nak keluar dari syurga? Dia keluar balik. Keluar balik dia pun kata, Ya Rabbi, wahai Allah, wahai Tuhanku. Semua orang ada rumah. Saya seorang yang tak ada. Maka Allah Ta'ala kata, tamanna. Baik kamu niatkan apa yang kamu inginkan di dunia dulu. Rumah mana yang kamu nak di dunia dulu. Inginkan. Niatkan. Maka dia pun berniat. Maka Allah Ta'ala kata, saya bagi kepada kamu apa yang kamu niatkan dan asyru adha'afid dunia. 10 kali ganda dunia. 10 kali ganda dunia, tuan-tuan, bukan 10 helung. 10 kali ganda dunia. Kita dapat 10 helung peri pun bergulin, kan? 10 helung. Tu kalau kata dapat contoh merebuk ni kita punya. Contoh merebuk kita punya. Tanah merebuk ni tak ada seinci, melainkan kita punya geran nama kita. Siapa nak duduk sini kena pergi beli dengan kita. Macam mana orang tu, tuan-tuan? Agak-agak. Bukan kaya gila. Tambah belakang lagi. Tu cukup lah. Tu tuan-tuan tambah sendiri lah. Tak maulah sebut dalam ni. Kaya sungguh. Habis. Ni Allah Ta'ala kata bagi 10 kali ganda dunia. Dunia tu tak tengok besar mana. Hak tanah sekarang kera tu. Kera pun tension. Sebab apa dia kena guna sebagai misal. Dia tak nak duk berebut pun dia kata. Tapi guna nama dia juga sekarang kera. Tu pun berebut adik-beradik. Berkeli tak ada dah. Tidak. Ni Allah Ta'ala kata 10 kali ganda dunia aku bagi dengan hak niat-niat sekali aku bagi. Apa kata lelaki ni? Dia kata tasqaru bi wa anta malik. Dia kata tentang Tuhan hamil dengan aku, dia kata noh. Tentang Tuhan. Hampa main aku, dia kata. Maka hak ni kata Nabi SAW. Dalam hadis ni disebut, wa dhahikan Nabi SAW hatta badat nawajizuh. Nabi tergelak sampai nampak gigi geraham. Kerana kagum ataupun Nabi rasa pelik dengan sikap orang ni sampai macam tu sekali. Dia boleh kata dekat Allah Ta'ala, tasqaru bi wa anta malik. Tentang kamu Tuhan, kamu main aku, dia kata. Masuk syurga, masuk syurga Allah Ta'ala. Kenapa dia keluar balik, tuan-tuan? Kerana masa dia masuk, dia tak tahu. Dia jahil. Bahawa syurga ni tempat didapatkan semua nikmat. Dia keluar balik untuk dihilangkan jahil dia. Maka dia minta kepada Allah, Allah Ta'ala bagi kepada dia masa baru tu dia tahu. Dan dia masuk dalam keadaan ada ilmu pada waktu tersebut. Ini bukti kata jahil tidak terbakar dalam neraka. Faham? Maksud dia keluar tu, tak tahu tu tak terbakar. Duk jahil tu. Ada satu lagi cara baca hadis ni. Saya lebih suka baca cara yang kedua. Cara pertama tu beda orang nak gelak. Cara kedua ni yang saya suka baca. Kalau kita nak baca. Kalau tuan-tuan nak baca ke orang, baca cara yang kedua.
Cara dia macam mana? Bila dia keluar, dia kata macam tu kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, aku bagi kepada kamu apa yang kamu niat, dan 10 kali gada dunia. Kemudian dia jawab, atasqaru bi wa anta malik. Itu cara baca yang kedua. Cara baca yang pertama tadi, atasqaru bi wa anta malik, kan ada beza. Kamu main-main dengan aku tentang kamu Tuhan. Itu satu cara baca. Cara yang kedua, atasqaru bi wa anta malik. Ya Allah, kamu Tuhan ya Allah. Kamu berhak untuk hina aku kerana aku ni orang yang jahil ya Allah. Kalau baca yang kedua ni, maka ini bacaan sufi. Para ulama sufi membaca dengan bacaan kedua. Maknanya hamba ini keluar dalam keadaan mengaku i'tiraf bahawa dia jahil, dan kemudian dia dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga dalam keadaan alim. Kerana ahli syurga semuanya alim. Kalau kita masuk syurga, kita ni alim. Nah, dialimkan oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah. Moga kita semua ahli syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Jadi tuan-tuan, itu kejahilan ni berat. Kena hilangkan. Nah, doa kepada Allah, ya Allah hilangkan kejahilan daripada diri kami, ya Allah, daripada keluarga kami, ya Allah. Kena hilangkan kejahilan. Amin. Bagus. Orang jadi Indonesia dah semua. Nah, semangat pula saya ni. Baik. Juga kejahilan umat dihilangkan bukan niat tunjuk pandai pada teman. Yang ketiga, ini niat yang ketiga. Niat yang ketiga, hilangkan kejahilan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kita mengaji agar umat dihilangkan kejahilan. Bukan niat untuk kita tunjuk pandai pada teman. Jangan kita mengaji hanya semata-mata nak tunjuk pandai pada orang. Orang yang mengaji kerana nak tunjuk pandai pada orang, natijah dia akan suka untuk tunjuk pandai. Dia akan tunjuk lepas tu. Dia akan berdebat. Dia suka nak berdebat dengan orang. Dia suka nak panggil asyik, nak pelekehkan orang. Dia akan tanya ke orang berapa ada PhD, ada berapa. Contoh macam tu lah. Ya. Dia akan tanya benda-benda yang tak sepatutnya dia tanya kepada orang. Maka ini adalah sifat bagi orang-orang yang sombong ketika mana menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga kita dijauhkan daripada sifat sombong. Amin. Pesan Imam Az-Zarnuji yang mulia, niat tuntut ilmu hidupkan agama. Ini Imam Zarnuji pesan. Dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, kata Imam Zarnuji rahimahullah, niatlah tuntut ilmu tadi untuk hidupkan agama. Jadi itu niat dia. Kita nak menuntut ilmu ni kerana apa? Nak hidupkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan masuk dalam bab nanti, baru kita akan tengok macam mana para ulama dulu belajar, macam mana mereka susun perjalanan kehidupan mereka untuk menjadi seorang alim dan sebagainya. Maka kita akan tahu bahawa ini tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena agama dipertahankan dengan ilmu. Agama bukan dipertahankan dengan sesuatu yang lain daripada ilmu. Ilmu sahaja jalan yang paling utama untuk mempertahankan agama Allah Ta'ala. Faham tuan-tuan? Karena jahil tidak akan mampu mempertahankan agama. Malah jahil akan meruntuhkan agama. Karena itu saya sebut dengan sini, agama tak akan dapat dipertahan dengan jahil, bahkan ia meruntuhkan. Agama tak akan dapat dipertahan dengan kejahilan. Agama dipertahankan dengan ilmu. Malah si jahil akan meruntuhkan agama dan dia akan menjadi fitnah kepada agama Allah Ta'ala. Karena itu Maulana Syekh Azhar Al-Sharif, Syekh Ahmad Tayyib rahimahullah ta'ala pernah keluarkan fatwa yang mengejutkan dunia satu ketika dulu, lebih kurang dalam setahun yang lepas ataupun 2 tahun yang lepas. Dan perkara ini saya tanya sendiri kepada Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah, ahli majlis fatwa Mesir, guru saya, tentang fatwa Syekh Ahmad Tayyib ketika disoal tentang orang-orang yang tidak Islam di negara-negara barat. Adakah mereka masih boleh dikira sebagai ahli fatrah? Maksudnya orang yang nanti akan dimaafkan di akhirat kerana mereka dikatakan tidak sampai dakwah kepada mereka. Boleh tak dikira macam tu? Kata Syekh Ahmad Tayyib, ya, boleh. Kejut orang. Macam mana boleh kata macam tu? Sedangkan ni wasailul i'lam, iaitu media massa, surat khabar, buku-buku, cetakan yang banyak tentang agama, takkan tak dibaca. Kata dia, itu tidak menjadi menjadi bukti kata akan sampai kepada mereka yang betul. Kerana terlalu banyaknya perkara tersebut, ada yang sampai yang betul, ada yang tidak betul. Dan akhirnya kalau dia dapat yang tak betul pada permulaan, sedangkan dia nak cari, tapi dapat yang tak betul. Maka kata Syekh Ahmad Tayyib hafizahullah ta'ala, kata beliau, bagi pandangan dia itu ijtihadnya beliau. Walaupun sebagian ulama menolak pandangan tersebut, tapi dia kata ijtihadnya, kata mereka masih dikira sebagai ahli fatrah. Sampai macam tu sekali. Kenapa? Kerana tak sampai yang betul. Itu Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah, Mufti Mesir, mengatakan bahawa guru kita mengatakan perlu disampaikan agama ini dengan surah lafitah lin nazar. Maksudnya yang menyebabkan pandangan mata manusia ini memandang kepada keindahan Islam tersebut.
Karena yang sampai kadang-kadang kepada yang bukan Islam, bukannya surah Islam lafitah lin nazar. Yang memalingkan wajah kita memandang kepada surah Islam yang benar. Tapi akhirnya melihat kepada muslimin. Sebab tu kata Maulana Syekh Ali, satu kesilapan dalam pemikiran umat sekarang ni melihat golongan tasawuf yang beramal dengan tasawuf dan kemudian melihat dibandingkan dia dengan tasawuf. Melihat golongan muslimin dibandingkan dia dengan Islam. Dia menganggap kata inilah Islam. Padahal itu sebahagian daripada muslimin yang berakhlak dengan tidak baik dikatakan inilah Islam. Dilihat dengan orang tasawuf yang sebahagiannya beramal dengan tidak betul, dikatakan inilah tasawuf. Padahal itu bukan yang diajarkan dalam tasawuf. Yang bawa fitnah tadi sebahagian di kalangan mereka. Jadi sebab tu nak kena maklumkan balik, nak kena terangkan balik, mau tak mau kita kena belajar sungguh-sungguh untuk jadi duta-duta dalam agama Allah Ta'ala, sehingga Islam ini dipandang dengan pandangan yang kekaguman. Umat memandang dengan kagum, seperti mana umat memandang Sayyidina Rasul SAW. Faham tuan-tuan yang dirahmati Allah? Itu maksudnya. Juga buat kekal agama yang mulia, bukan hanya dengan semangat semata. Jadi bukan kekal agama yang mulia ini dengan semangat semata-mata. Kalau semangat sahaja tapi tidak belajar dengan para guru, semangat sahaja tapi tidak datang ke majlis para ulama, maka tidak guna semangat tersebut. Kalau tidak disalurkan dengan perkara yang tepat, yang betul, maka perlu untuk didapatkan bimbingan untuk kita nak mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau perlu dengan ilmu, perlu dengan mengikuti apa yang telah disarankan oleh para ulama. Di sini azan dulu kan? Jalan. Kita sampai 9. Jalan terus, no? Boleh, no? Boleh. Kita ikut Tuan Imam. Nah, Tuan Imam kata macam tu, kira ni lesen besar dia panggil. Lesen A dia panggil. Jaga-jaga wahai saudara. Agama tak akan dapat dipertahan. Cik, dia baca dah tu kan? Oh, saya balik, saya terlangkah terus tadi. Juga buat kekal agama yang mulia, bukan hanya dengan semangat semata. Agama tak akan dapat dipertahan dengan jahil, bahkan ia meruntuhkan. Jaga-jaga wahai saudaraku semua, tuntut ilmu, jangan tujuannya dunia. Jaga-jaga. Jangan tujuannya kerana dunia. Kalau tujuannya dunia seperti yang saya sebutkan tadi, dibalakkan dia dengan beberapa perkara. Dimatikan dia ketika muda. Ditempatkan dia bersama dengan orang yang zalim. Dan diberikan dia kepadanya murid yang tidak ikhlas. Dan dia akan mengajar dengan keadaan tidak mendapatkan kemanisan ilmu ketika pengajaran tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Moga-moga Allah Ta'ala lindung kita daripada perkara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jika tujuannya untuk kemasyhuran, akan rosak dengan tipu daya syaitan. Kalau dia belajar dengan tujuan nak masyhur, orang tujuan dia nak masyhur, dia tengok orang ni masyhur, dia pun nak masyhur, kena mengaji ni, kena tuntut ilmu ni. Kalau tuntut ilmu lama, insya-Allah. Kalau kata dia berusaha mualajah diri dia pada ketika tersebut, maka insya-Allah Allah Taala akan lorongkan dia kepada jalan yang betul. Pada permulaan mungkin tidak betul, kemudian akan jadi betul insya-Allah dengan berkatnya ilmu. Tapi kalau dia tidak mualajah, tidak dia perbaiki diri dia, dan juga tidak diberi perhatian oleh gurunya, diberikan ingatan oleh gurunya, maka hakikatnya pada ketika tersebut sebagian ulama mengatakan gurunya sendiri telah membantu seorang untuk melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Faham? Jadi kalau seorang guru melihat anak murid dia ni ada amarah, ada tanda-tanda menunjukkan bahawa dia ni tidak ikhlas dalam belajar. Dia ikhlas kita tak lihat tahu sebab dia duduk dalam. Tapi dia akan keluar tanda. Tanda dia diketahui oleh orang-orang yang melihat dengan pengalamannya. Suka nak zuhur, suka nak ke depan, semua orang pandang lekeh, kawan-kawan dia akan pemain. Maka bila tengok balik, dia nasihat tetap buat benda yang sama. Ini ada benda something dengan pelajar ni. Maka guru perlu tegur dia. Guru perlu untuk bimbing dia balik. Kalau tak pakai juga, maka perlu dijauhkan. Kenapa? Karena ini pelajar yang kalau dia ajar dia dengan perkara tersebut dan dia tidak ikut juga, maka seolah-olah guru tadi sedang memberikan pisau kepada perompak yang nanti akan merompak dan membunuh umat pada masa akan datang. Ini yang dipesan oleh para ulama. Maka guru adalah orang yang paling utama untuk memandang pada muridnya pada ketika sedang belajar. Sebab tu penting guru yang musahabah dengan kita. Kita bila berteman dengan guru kita akan melihat gerak-geri kita, perbuatan kita, bagaimana kita dengan guru kita, bagaimana kita dengan teman-teman kita. Maka guru kita nanti akan tambih, beri peringatan kepada kita pada ketika tersebut.
atau penting. Waktu kata masal Arab ni zaka shiblu min zaka al-asad, min hadha al-asad. Zaka shiblu min hadha al-asad. Ini anak singa ni keluar daripada mana? Keluar daripada singa. Mana ada anak singa keluar daripada kerbau, lembu? Tak ada. Anak singa mesti keluar daripada singa. Maksudnya macam mana ni boleh jadi tok guru kalau kata bukan tok guru yang bimbing dia? Macam mana dia boleh jadi alim kalau bukan orang alim juga yang bimbing dia? Zaka shiblu min zaka min hadha al-asad. Ini anak singa adalah lahir daripada singa ini. Ini bukan cerita Qadian, faham tak? Qadian finnar, bukan Qadian. Ni yan ni. Dia Qadian ni. Bukan dia lah. Ni mabuk. Qadian finnar, ada dua orang qadi yang disebut dalam hadis Nabi, ada dua qadi dalam neraka. Wal qadi fil jannah. Seorang qadi lagi masuk syurga Allah Taala. Dua qadi cerita dia disebut oleh Imam Jurdani radhiyallahu taala anhu. Ceritakan ada dua orang qadi. Jadi malaikat nak test 3 orang qadi pada zaman Bani Israel. 3 orang qadi pada zaman Bani Israel nak tengok mana seorang yang betul-betul ilmunya takwa kepada Allah Ta'ala. Yang hasilnya takwa kepada Allah. 3 orang qadi ini. Qadi yang pertama, malaikat turun berupa dengan seorang lelaki. Kebetulan waktu itu ada seorang lelaki duduk di tepi tali ayak, duduk bagi minum lembu dia. Lembu dengan anak lembu. Yang malaikat ni naik kuda berupa dengan seorang lelaki. Kemudian dia gunakan ilmunya, ditariknya anak lembu tadi ikut dengan kuda. Bila anak lembu ikut kuda, maka malaikat ni pun mengaku kata, anak lembu ni saya punya. Maka hak yang bagi minum tadi dia kata, bila masa pula yang kamu punya? Saya punya anak lembu tu. Dia kata, tak. Bukti dia tengok dia ikut kuda saya. Maka dia anak kuda. Kata anak kuda macam mana? Muka lembu. Jadi kawan tu kata, tak kira. Kerana dia ikut anak kuda, ada ikut kuda, maka dia anak kuda. Macam tu dia kata, kita pergi jumpa dengan qadi untuk kita bincang. Masa pergi jumpa dengan qadi, malaikat dah bagi rasuah dah. Dekat mana? Ini nak test ni. Dia kata, oh malaikat pun bagi rasuah dah. Dah ni cerita nak test. Malaikat pun bagi rasuah kepada qadi yang pertama tadi. Qadi tu mula-mula dia bincang. Dia kata, macam mana saya nak buat ni? Dia kata, anak lembu jelas-jelas. Dia kata, saya nak buat macam mana? Hukum nak buat macam mana? Jelas-jelas anak lembu. Dia kata macam ni. Nanti kalau kamu suruh lepas 2 ekor. Hak mana anak lembu tu ikut, hak tu lah anak dia. Oh, dia tu senang macam tu. Kasih qadi pun kata, baik, kalau kita nak tahu mana ni anak lembu ke anak kuda, maka kita lepas. Bila lepas, malaikat ni guna sekali lagi ilmunya, maka si lembu tadi ikut, anak lembu tu ikut kuda. Dia kata, baik, jadi hukum dia anak kuda lah. Dia kata, qadi apa ni? Ini anak lembu saya. Dia kata, jelas-jelas lembu ni macam mana bila jadi kuda? Tak, dia kata, dah ikut. Jadi anak kuda. Allah. Jumpa qadi yang kedua pula. Qadi kedua juga kena suap. Jadi perkara yang sama. Akhirnya sedihlah lelaki ini. Dan kata dia ada seorang lagi qadi. Kita jumpa seorang lagi qadi. Bila sampai dekat qadi yang ketiga, malaikat nak suap dia. Bila nak suap dia tak mau. Tak boleh. Saya tak boleh hari ini. Dia kata, tak boleh nak meletakkan hukum. Kenapa? Saya datang haid hari ini. Hari ini saya haid. Bila waktu haid ni tak boleh nak bagi hukum. Lepas tu, malaikat kata, macam mana lelaki boleh haid? Qadi tu kata, macam mana anak kuda, anak lembu boleh jadi anak kuda? Dia kata. Kamu heran aku haid. Kamu tak heran macam mana kuda keluar anak lembu? Dia kata. Ajaib kata. Macam mana kamu ajaib dengan saya keluar haid? Macam juga saya ajaib bila mana anak lembu tiba-tiba ikut kuda. Dia kata. Maka apa kata malaikat? Wahai qadi, beruntung kamu, kata dia. Saya adalah malaikat Allah diutus oleh Allah Ta'ala untuk menguji. Qadiyan finnar wal qadi fil jannah. 2 qadi dalam neraka, kamu dalam syurga Allah Ta'ala. Faham tak? Ini kalau kata tidak ikhlas dalam belajar, kan jadi macam tu. Datang dunia sikit saja bawah meja, terus hilang. Hilang ilmu dia. Dia bukan senang nak jadi qadi. Tak. Tapi kalau orang ni ikhlas kerana Allah Ta'ala, maka pada ketika tersebut dia tidak akan takut dengan ancaman, dia tidak akan takut dengan celaan, dan dia tidak akan termakan dengan pujukan dunia dan sebagainya. Karena apa? Karena yang dia belajar adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerosakan besar di dalam agama disebabkan 2 kelompok manusia. Ada 2 kelompok manusia yang merosakkan agama Allah Ta'ala. Siapa mereka? Orang alim tidak beramal ilmunya, melakukan bercanggah dengan agama. Yang ini yang pertama.
Pertama yang akan merosakkan agama Allah Ta'ala adalah orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Baik, apa makna orang alim tidak beramal dengan ilmunya? Sebab senang kita nak sebutkan, dia ni tak beramal dengan ilmunya. Dia ni tak beramal dengan ilmunya. Apa makna dia? Maka saya terjemahkan terus. Saya terus syarahkan dalam bait yang sama. Iaitu maksud tidak beramal dengan ilmunya, melakukan bercanggah dengan agama. Itu maksudnya. Jadi maksud alim tidak beramal dengan agama, dengan ilmunya adalah melakukan perkara yang bercanggah dengan agama Allah Ta'ala. Itu maksud tidak beramal. Faham? Baik. Jadi kalau dia melakukan perkara yang bercanggah dengan agama Allah Ta'ala. Apa perkara yang bercanggah dengan agama Allah Ta'ala? Nah, banyak. Perkara yang disuruh tidak dibuat, yang dilarang dia buat. Itu bercanggah dengan agama Allah Ta'ala. Nah, perkara yang disuruh, dia larang. Perkara yang dilarang, dia suruh. Ini bercanggah dengan agama Allah Ta'ala. Maka itu termasuk dalam perkara yang alim yang tidak beramal dengan ilmu. Nah, baik. Lebih berat dari kelompok pertama, si jahil jadi panduan yang utama. Ini yang lebih berat lagi. Yang lebih berat daripada si alim yang tidak beramal dengan ilmunya, berat daripada tu lagi yang kedua. Apa dia? Si jahil yang dijadikan panduan. Yang ni ramai ni. Nah, yang ni zaman lah ramai. Zaman dulu di Al-Azhar, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nak mengajak dia dalam Masjid Azhar. Orang yang nak mengajar dalam Masjid Azhar, satu ketika dulu dia nak kena mengaji lebih kurang dalam, paling kurang. Dia sebenarnya Azhar zaman dulu dia tidak ada sistem kelas. Dia hur. Maksudnya sistem hur ni, siapa-siapa yang datang ke Azhar nak mengaji, dia boleh ikut suka dia. Nak pergi kat syekh mana yang dia nak. Sebab dalam Azhar ada berapa ratus tiang. Dan setiap tiang ada guru. Jadi setiap tiang ada bidang yang masing-masing. Ada peringkat permulaan, peringkat pertengahan dan sebagainya. Macam itulah. Jadi, anak-anak murid yang nak pergi mengaji, contohnya datang daripada Nusantara, yang datang daripada Afrika, yang datang daripada belah barat, Maghrib dan sebagainya, mereka akan pergi pilih guru mana yang mereka nak duduk dalam majlis tersebut, dan kemudian mulazamah dengan kelas tadi, beberapa tahun yang dia rasa sesuai untuk dia balik, maka dia balik. Setelah tu baru dibuat sistem. Sistemnya sekurang-kurangnya pelajar mesti belajar peringkat permulaan, peringkat pertengahan dan peringkat pengakhiran, dan boleh ambil sijil. Ataupun diambil syahadah, dipanggil syahadah alimiyah, bukan alamiyah, alimiyah. Zaman sekarang ni orang kata macam doktorah lah. Tapi itu lebih sakan daripada doktorah lagi. Lebih sakan daripada ambil doktor PhD. Syahadah alimiyah ni kalau kata murid tadi dah belajar, contohnya 12 tahun dia belajar di Azhar. Dengan 12 bidang ilmu yang telah ditetapkan oleh pihak Al-Azhar Al-Syarif waktu tu. Ini di jami', bukan di jami'ah. Bukan di universiti. Ini di jami', di Masjid Al-Azhar Al-Syarif. Maka murid tadi boleh pergi kepada guru di pihak idarah ataupun pihak pengurusan Al-Azhar Al-Syarif, bagi tahu kata saya nak ambil syahadah alimiyah. Ambil itu. Bila dia sebut macam tu, maka akan isi borang dan sebagainya, maka dia akan diberikan masa lebih kurang dalam 2 minggu untuk dia berada di rumah Syekh Al-Azhar. Ini zaman dulu. Ini yang cerita kepada kami ni Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah. Sejarah Al-Azhar Al-Syarif yang diceritakan oleh Syekh Mubarak Ali Basha dalam kitabnya Khutatit Taufiqiyah. Ada 20 jilid kitab Khutat yang cerita berkenaan dengan sejarah Al-Azhar Al-Syarif dan juga sejarah Mesir. Kitab tu Masya Allah tabarakallah. Kalau tuan-tuan baca kitab tu, fahamlah. Kalau faham, dia boleh cerita kalau maqam Syekh ni, kamu jalan berapa tapak, kamu kona ke kanan, kamu jalan lagi berapa tapak sampai maqam dia. Sampai macam tu dia cerita. Dan kalau ikut betul sampai. Sungguh. Kalau ikut betul dia habaq tu, kalau betul jalan dia lah, kalau pergi hantam jalan ikut dan tak sampai lah. Kalau betul jalan yang dia beritahu, insya-Allah sampai kat tempat. Di dalam kitab Mubarak Ali Basha rahimahullahu taala. Dia muarrikh kabir. Maka dalam sejarah Azhar disebut macam tu. Maka anak murid ni akan pergi duduk di rumah Syekhul Azhar 2 minggu. Kemudian duduk dalam maktabah Syekhul Azhar, mereka akan murajaah balik 12 bidang ilmu tadi. Selepas 2 minggu kelas akan ada imtihan. Semua kelas di Al-Azhar akan diberhentikan kerana ada peperiksaan syahadah alimiyah. Maka kemudian akan dia duduk di depan. Ni ada kerusi Al-Azhar Al-Syarif, ada kerusi besar, dia akan duduk atas kerusi tersebut. Maka akan mulalah pengajian imtihan ataupun peperiksaan dia yang pertama, 12 bidang ilmu. Periksa dia berapa hari tuan-tuan? Periksa dia 2 minggu, 1 hari. 13 hari maksud dia. 2 minggu, 1 hari. Tak, bukan dia, 13 hari. Periksa dia 13 hari, bukan 2 minggu. Kurang sehari. 13 hari kerana 12 bidang ilmu. 1 hari, 1 bidang ilmu. Baik hari ni nahu contohnya.
Maka yang duduk di depan ni tok-tok guru nahwu. Dia akan tanya soalan. Seolah-olah dia akan mengajak, dia akan baca kitab sikit, dan dia akan syarah. Bila dia syarah, tok-tok guru ni akan tanya. Tok guru jadi anak murid hari itu. Maka tok guru akan tanya, kenapa jadi macam ni? Gini. Maka dia akan syarahkan. Esok, saraf. Lusa, balaghah. 3 bidang tu lah. Badi' bayan ma'ani. Kemudian tafsir. Kemudian hadis. Kemudian usul fikih. Kemudian mantik. Kemudian fiqh. Ikut kepada mazhab yang dia ambil. Dan sebagainya sampai 12 bidang ilmu. Tuan-tuan, selepas 12 hari tersebut, selepas dia jawab soalan daripada apa yang masyayikh sebut ni tanya tu, maka dia akan masuk pula soalan yang terakhir, hari yang terakhir. Hari yang ke-13 dia akan duduk atas kerusi. Yang hadir pada hari yang ke-13 adalah Mufti Mesir, Syekhul Azhar Syarif, Syekh Jami' Al-Azhar, dan juga para guru besar Hay'ah Kibar yang akan hadir pada waktu tersebut, dan hari tersebut akan ditanya kedua-dua belah bidang ilmu. Hari itu tak ada dah, ikut suka mereka nak tanya apa. Mufti kata saya nak tanya tafsir. Ayat ni macam mana makna dia? Baik dalam balaghah apa pula dia punya hasil balaghah daripada ayat ini. Uslub dia macam mana? Maka dia akan syarahkan dalam majlis tadi. Selepas 13 hari akan keluar keputusan. Ada yang keluar keputusan, kamu boleh mengajar 3 bidang ilmu. Ilmu-ilmu alat kamu boleh mengajar. Tapi kalau ilmu maqasid, ada sebahagiannya kamu tidak boleh. Contoh fiqh, kamu tidak boleh mengajar lagi. Tapi kamu boleh mengajar nahwu, saraf, mantik, boleh mengajar. Ada yang boleh mengajar 4 bidang ilmu. Ada yang boleh mengajar ke-12 bidang ilmu. Diiktiraf oleh para ulama, kamu boleh ke-12 sekali. Dan ada yang tak boleh terus semua. Ulama kata kamu tak boleh mengajar, kamu kena mengaji lagi. Baik, orang yang macam ni, kalau dia buka kelas dalam Masjid Azhar, contohnya dia pergi buka tiang satu untuk dia, maka nanti akan datang surat kalau ada laporan, surat akan datang yang pertama sebagai amaran kepada dia, jangan mengajar kerana kamu tak dibenarkan mengajar. Dia mengajak lagi kali yang kedua, datang surat yang kedua pula. Dia mengajak kali yang ketiga, maka terus ditangkap, dinaikkan di atas keldai, dan kemudian dibawa keliling kota Kahirah, dibunyikan loceng, dikatakan kepada orang ramai, jaga-jaga, ini orang yang nak mengubah agama Allah Ta'ala. Zaman dulu, tuan-tuan, macam tu. Di Azhar macam tu dulu. Bawa orang ni naik keldai, lepas tu bunyi loceng macam jual aiskrim. Ting, lepas tu bagi tahu. Jaga-jaga lah. Ini orang yang nak mengubah agama Allah Ta'ala ni. Tuan-tuan bayangkan apa ayat tu? Ayat tu mahal tu. Maknanya, mengaji tak betul. Ini mengubah agama Allah. Boleh faham tak? Kalau mengaji tak betul, ini mengubah agama Allah Ta'ala ni. Ni bukan nak pertahan agama Allah ni, nak mengubah agama Allah Ta'ala. Allah. Tapi macam tu sekali. Dan adakah waktu tersebut akan lahirnya orang-orang yang mendakwa-dakwi dengan ilmu? Tak ada pada waktu itu. Kerana orang takut dengan undang-undang tersebut. Faham tak? Lepas tu orang jahil lebih bahaya lagi daripada orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Kerana orang alim yang tidak beramal dengan ilmu, ini kemungkinan dengan ilmunya nanti, kata para ulama, akan kembali semula dia kepada Allah berkat ilmunya. Kemungkinan. Kerana ilmu ni barakah. Kemungkinan dia akan taubat pada hujung hidupnya. Kemungkinan. Nampak? Sebab tu dalam hadis Nabi kata, ittaqu zallatal alim. Jaga-jaga kamu dengan gelincirnya alim. Jaga-jaga kamu dengan gelincirnya alim. Tadi ada ulama syarah, ada 2 makna. Yang pertama, jaga-jaga kamu, jangan kamu terikut dengan gelincirnya mereka. Kamu tengok si alim tergelincir. Dia tersilap jalan dia. Jangan ikut dia. Karena kalau ikut juga dengan kesalahan dia dilakukan, maka kamu taklid buta. Kamu ikut buta-buta tuli je. Kamu bukan ikut dengan hujah. Tidak, tuan-tuan? Baik, satu lagi makna. Ittaqu zallatal alim. Maknanya, jaga-jaga lidah kamu. Jangan cepat cela orang alim. Kalau orang alim ni kamu nampak salah pada zahir mata kamu, jaga-jaga lidah kamu. Kerana kalaupun dia tergelincir pada permulaan, kemungkinan dia akan kembali semula kepada Allah dengan berkat ilmunya. Tapi gelincir lidah kamu ketika hina dia, kemungkinan kamu tak akan kembali lagi selepas itu. Faham tuan ni? Hadis itu ada 2 maksud. Dua-dua kena jaga. Tapi berapa ramai orang zaman sekarang yang jur'ah, lidah dia senang sungguh kutuk orang alim. Tengok ulama tak kena dengan dia sikit, laknat ulama ni. Tengok ulama ni tak kena dengan apa yang dia pegang sikit, celaka ulama ni. Celaka dengan laknat ni di mulut dia saja. Kalau baca Ihya karangan Imam Ghazali kata, Allah Ta'ala tak tanya dekat kita kalau kita tak pernah laknat iblis sekalipun dalam dunia ni. Allah Ta'ala takkan tanya kita di akhirat, kenapa tak laknat iblis? Padahal iblis memang laknatullah pun. Dia tak?
Allah tak tanya kita, kenapa tak laknat iblis? Kerana tak perlu sebut perkataan tu pada orang. Dia faham tak? Malah para anbiya ni Allah Ta'ala bagi kepada mereka sifat, bukan suka dengan laknat orang, malah dia suka kalau orang tu kembali kepada Allah Ta'ala. Iblis pernah sekali nak kembali kepada Allah. Sekali pernah. Dia pernah mengaku dia nak kembali balik. Tak tahulah dia nak cong ke dia nak buat apa, tak tahulah. Tapi ini kisah betul ni. Dia mengadu kepada Nabi Musa AS. Dia kata, wahai Musa, saya teringin nak kembali kepada Allah Ta'ala. Saya ni dah rasa buat silap banyak. Nabi Musa bila tengok macam tu, seronok. Ini sifatnya Nabi Allah Ta'ala. Dia bukan bila tengok. Dia mesti ada wayang apa pula iblis ni. Tak, dia tak fikir macam tu. Dia fikir kalau iblis kembali kepada Allah, alhamdulillah. Selamat umat Nabi Muhammad. Selamat semua umat. Umat Nabi Muhammad, semua umat selamat. Kenapa? Karena salah satu daripada jalan nak bagi rosak orang iblis, jalan tadi dah tak ada dah. Dah tertutup. Yang tinggal ni nafsu ya. Tak. Bila iblis kata macam tu, Allah Ta'ala, Nabi Musa pun mengadu kepada Allah. Ya Allah. Nah, iblis nak bertaubat ya Allah. Allah Ta'ala kata boleh. Dulu waktu aku suruh dia sujud kepada Nabi Adam, dia tak mau. Sekarang ni, Nabi Adam, maqam Nabi Adam di tempat sekian-sekian. Nah, pergi ke tempat tersebut, sujud dekat kubur tu. Sebab dulu tak mau. Pergi sujud balik. Suruh hak tu ya, hak tu saja. Allah Ta'ala kata, dia buat yang tu, terima taubat dia. Maka Nabi Musa pun kata, Abshir, seronoklah kamu wahai iblis, senang gila taubat kamu. Sebab taubat umat Nabi Musa pun teruk, kena bunuh. Kena pakat bunuh kan? Itu kan taubat umat Nabi Musa. Ini taubat iblis kena pergi sujud kat makam Nabi Adam. Makam Nabi Adam apa masalah dia? Pergi sujud kat situ. Kerana Allah Ta'ala suruh. Maka apa kata iblis? Dia kata, waktu dia hidup pun aku tak sujud. Dia kata, ni dia mati aku nak pergi sujud. Tak ada kerja dia kata. Tengok nampak tak? Belagak gila. Iblis ni memang iblis betul. Nah tu Ini diceritakan oleh guru kami Maulana Syekh Jamal Faruq hafizahullah. Ini dalam kitab, kisah ni. Memang pernah iblis mengadu kata dia nak bertaubat tapi akhirnya dia tarik balik. Kenapa? Kerana sombong. Sombong dia tak nak hilang pada diri dia. Ini perangai iblis. Na'udzubillah. Jangan kita dekat dengan dia dan jangan kita ambil perangai tersebut. Baik. Orang alim tidak beramal ilmunya melakukan bercanggah dengan agama lebih berat dari kelompok pertama, si jahil jadi panduan yang utama. Ini yang lebih berat lagi daripada yang pertama. Si jahil yang menjadi panduan kepada umat. Jaga-jaga. Kata Imam Asy-Sya'rani yang berjasa, ikhlas perlu bimbingan dari ahlinya. Ikhlas ni perlu bimbingan daripada ahlinya. Perlu juga bimbingan daripada ahli ikhlas. Baru kita akan ikhlas. Jika mahu perbahasan tentangnya, buka Masyariqal Anwar kitabnya. Kalau kita inginkan perbahasan yang lebih jelas berkenaan dengan ikhlas ini, maka bukalah kitab Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah dalam kitabnya Masyariqal Anwar, ataupun nama lain bagi kitab Masyariqal Anwar, Lawaqih Al-Anwar Al-Qudusiyah ila Uhudi Al-Muhammadiyah, karangan Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah ta'ala. InsyaAllah kita akan dapatkan panduan yang sangat baik daripada beliau berkenaan dengan ikhlas. Tamam? Lepas tu kadang-kadang doa kita yang ikhlas, apa-apa yang kita panjatkan dengan ikhlas, itu diperkenankan oleh Allah. Dan kadang-kadang dengan ikhlas tadi mengubah orang lain. Ada seorang lelaki, diceritakan kisah ni benar, ni kata sirrul ikhlas. Dan juga sir husnuzan, baik sangka kita dengan Allah. Tu hari ada satu kelompok perompak. Dia ni geng perompak ni. Dia pun nak pergi merompak. Bila mereka berjalan, dalam perjalanan nak pergi merompak ni, mereka bukan merompak merata-rata, ada. Bukan jenis tengok rumah orang masuk rumah orang. Tengok rumah orang ni masuk. Tak. Mereka ada tempat nak pergi. Ni dia perompak terancang lah orang ni. Di masa dia jalan nak pergi tu, ni zaman Arab dulu ni. Bila dia jalan nak pergi, lepas tu dah malam pada waktu tersebut. Dia tengok ada satu rumah usang sikit. Maka bila tengok rumah tu, teruslah mereka pun kata kita pergi singgah saat rumah tu tengok. Kok ada makanan ke apa, kita boleh makan sikit-sikit. Bila pergi kat rumah tu bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Terus dibuka oleh tuan rumah. Tuan rumah pun kata, ahlan wa sahlan. Orang zaman dulu macam tu kan. Tetamu ni disambut. Siapa-siapa yang ketuk pintu ni tetamu dia. Zaman lah ketuk pintu kalau ikut dan macam tu, jam terus. Ini orang zaman dulu adat dia macam tu. Jadi, ahlan wa sahlan. Kata terima masuk dalam rumah dia. Sila-sila masuk. Dia pun ni pun terkejut. Woi, layan kita elok sangat ni. Dia tak tahu kita siapa dia. Dia tak tahu. Akhirnya bila masuk, layan dengan baik, jamu makan dan sebagainya. Kemudian,
Dia pun tanya kamu daripada mana? Dia pun tak mau abang lah, kata dia perompak. Takkan abang, kami ni perompak nanya. Saja lalu kau ni singgah tak kata. Kau ada nasi-nasi apa tak? Ada roti lah. Arab kan. Jadi dia kata kami dalam musafir. Jadi kami singgah sini. Kata Masya Allah. Orang musafir ni doanya mustajab. Doakan keluarga kami. So doa. Perompak doa. Jadi bila suruh doa tu, insya-Allah. Esok pagi dia pun nak bergerak. Dia pun kata orang ni baik sangat ni. Maka minta izin nak keluar daripada rumah. Tuan rumah pun siap kali dengan makanan lagi. Bungkus lagi bagi kat mereka untuk bawa dalam perjalanan. Bila keluar saja daripada rumah tersebut, mereka pergi lah buat kerja mereka. Rompak. Selesai rompakan mereka, bila patah balik. Bila patah balik, sampai depan rumah tu, kita kata, kita berhenti sat apa rumah tu. Dia buat baik kat kita hari tu ni, kita bagi kat dia sikit. Kan dia buat baik kat kita. Jadi kita berhenti, pokok boleh buat baik sikit kat dia. Bila berhenti, ketuk-ketuk pintu, tuan rumah ni buka-buka pintu, terus peluk ketua perompak ni. Dia kata, kamu lagi, Masya Allah, tabarakallah. Terkejut kawan ni, awak kenapa? Dia kata, wahai tuan, dia kata, berkat sungguh kamu, dia kata. Kamu ni cukup berkat. Berkat. Dia baru balik perompak ni. Dia kata, saya sebenarnya malam kamu datang, kalau kamu nak tahu, anak saya telah lumpuh bertahun-tahun di rumah. Tapi ketika kamu ketuk pintu rumah saya pada malam tersebut, saya berdoa, Ya Allah, kalau yang datang ini orang yang baik, Ya Allah sembuhkan anak saya. Kamu datang. Kamu ketuk pintu, kamu buka. Kalau saya buka pintu rumah, kamu datang. Dan kamu bawa kebaikan yang banyak pada malam tersebut. Saya jamu kamu makan. Dan saya berdoa kepada Allah, Ya Allah, berkat awliya Allah Ta'ala ni, sembuhkan anak saya, Ya Allah. Sembuh terus anak dia. Boleh berjalan. Malam tu juga boleh berjalan. Yang lumpuh tu boleh berjalan malam tu. Maka dia kata, sudah pasti kamu memang wali Allah Ta'ala. Apa yang berlaku tuan-tuan? Berkat husnuzan dan ikhlasnya doa si bapa tersebut, perompak tu semua jadi wali terus lepas tu. Mereka terus bertaubat pada malam tu juga. Hari tu juga bertaubat. Dan terus masuk ke jalan Allah Ta'ala. Dan kesemua mereka menjadi wali-wali Allah Ta'ala. Berkatnya ikhlas dan juga berkatnya husnuzan orang kepada mereka. Ini kadang sirrul ikhlas. Dan juga rahsianya ikhlas dan husnuzan ni ajib. Sebab tu kita kena ada perkara tu selalu dengan kita. Sebab tu kata para ulama, kita nak husnuzan dengan orang ramai ni senang je. Cara nak sebut tu senang lah, tapi payah. Tok guru saya kata kat saya, Syekh Ahmad Mamdouh sebut kat saya, kalau kamu nak husnuzan dengan semua orang, kamu anggap semua orang Nabi Khidir. InsyaAllah kamu husnuzan dengan dia. Boleh tak? Orang main sendiri kereta kita, lepas tu dia, kita kata Nabi Khidir kot tu. Kalau boleh teratur insyaAllah. Tak lama lah. Wali insyaAllah. Tak payah nak kereta, lepas tu terbang nak pergi mana-mana. Kalau boleh macam tu lah. Kalau kita ligan kereta. Kalau orang maki kita, orang maki kita, kita kata Nabi Khidir ni, dia nak main uji aku ni. Tak apalah, minta maaf itu. Kalau orang kita buka tingkap ni, bodoh, kata kat kita. Kita balas balik. Hang lah bodoh. Mak hang pun bodoh. 2 kali. Kan jadi masalah tu. Ataupun kadang-kadang dia nak kereta, dia ni, weh bodoh kau tu ada belakang tu kan soalan tu. Patutnya kita buka tingkap. Dak, abang tu ya. Dia tanya bodoh ke? Kita jawab dak tu ya. Tapi sembang boleh Kena kita sedah, kita yang lebih lagi pada dia. Baik. Fasal pada menyatakan tentang pemilihan ilmu guru dan teman. Ada 15 minit lagi, esok kita akan sambung pula. Kita kena tepat masa 9:30. Tu pun dah banyak tu. Tu imam bagi tu. Saya pernah di Masjid Sharifah Fatimah sampai pukul 12 malam. Mana pun buat daurah, masa tu tak SOP apa lah. Tak ada COVID ni, tak ada. Sampai 12 malam. Kumpul dengan ni orang kampung. Seorang pun tak bangkit. Sama ada dia pemalu ataupun apa, kita tak tahu lah. Kau dia kata kalau bangkit nampak lekeh. Ni orang tua-tua ni boleh duduk sampai pukul 12 malam. Saya tak apa duduk atas kerusi. Ni orang tua-tua duduk sila ni sampai pukul 12 malam. Tak ada seorang pun angkat tangan, berhentilah ustaz. Tak ada seorang pun. Semua beradab susila semua. Masa tu malam tu mengaji kita apa? Kita adab kata silap dia. Dah mengaji pun kita adab. Beradab sungguh daripada sampai ke tengah malam. 12 malam duduk. Hak tu kenangan lah. Lepas tu sekali tu lah. Saya pun tak buat dah lepas tu. Bukan mereka tak jemput. Sekali tu lah saya buat kesian tengok mereka. Sampai 12 malam. InsyaAllah. Semangat dia. Baik, fasal pada menyatakan tentang pemilihan ilmu, guru dan teman. Sebab tu bab adab ni penting tuan-tuan. Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu mengatakan,
talabtul adaba 30 sanah wa talabtul ilma 20 sanah. Kanu yuqaddimuna al-adab ala al-ilm. Maksudnya saya belajar adab, kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, saya belajar adab sahaja 30 tahun. Itu dia. Dan saya belajar ilmu 20 tahun. Baik, apa makna perkataan tadi? Kanu yuqaddimuna al-adaba 'ala al-ilm. Mereka mendahulukan belajar adab dulu daripada ilmu. Sebab tu kata ulama al-adab qabla al-ilm. Adab sebelum ilmu. Kena mengaji adab dulu sebelum mengaji ilmu. Berapa ramai yang mengaji ilmu, main datang terus nak mengaji tauhid. Terus datang nak mengaji fiqh. Terus datang nak mengaji tasawuf. Tapi adab tak ada. Akhirnya mengaji tauhid duk pelekeh orang. Mengaji tauhid kata kat tok guru sendiri. Dah kali tak ada adab dengan tok guru. Panggil tok guru ikut dan je. Nah, panggil ustaz yang main mengajar ikut dan. Tak ada layanan yang baik kepada para guru. Kasut tok guru pun hilang kali tenang ni kasut tok guru sekali. Nah, koklah masa tok guru mai tu nak tengok kasut tok guru tang mana, ambil kasut tok guru letak kat tempat yang elok sikit, tak ada lah. Siapa yang nak kena buat tu? Orang yang berkaitan. Bukan tunggu anak murid kepada tok guru tu saja. Yang panggil tok guru mai tempat tersebut, dia tolong tengok nak mana. Kereta tok guru tolong basuh. Tu cara. Masjid dia ada tempat basuh kereta. Kereta saya dah berapa lama tak basuh. Saya kata saya pergi basuh. Suruh anak murid saya pergi basuh lah. Masjid kata, tak boleh elok, insyaAllah. Buah masjid punya. Itu saja sebut tu. Kena bagi duit lah ni untuk masjid. Mana boleh tu Ustaz? Tak boleh tu. Cara tu. Cara. Baik. Itu adab. Kanu yuqaddimuna al-adaba 'ala al-ilm. Mereka mendahulukan adab daripada ilmu. Sayyidina Abdullah bin Mubarak mengaji adab 30 tahun. Mengaji ilmu 20 tahun. Waktu tadi saya beritahu tadi ada anak murid seorang saya beritahu, dia kata isteri dia, kawan isteri dia tengok live yang saya mengajak, kata anak-anak murid yang akan masuk ke zawiyah saya nanti di Pedu, syarat dia kena duduk 4 tahun tak boleh balik. Dia kata 4 tahun tak boleh balik. Kata, tu dia. Buat terkejut. Tak biasa kan. Payah kan benda tu, memang payah pula. Kita nak try buat tengok. Larat tak. Dia dua je. Sama ada orang tu tak larat ataupun mak ayah dia tak larat. Itu kan. Mak dia akan rindu. Kalau awal-awal ambil tak boleh hantar. Senang. Saya nak yang larat. Yang boleh. Boleh sungguh-sungguh nak korbankan anak dia. Kalau nak bagi jadi betul, kena korban. Kalau dia jadi nanti, sonok kita nanti. Hak tu saja. Hak tu yang kita nak. Kita korban awal-awal. Saya waktu duduk di Mesir, dah 6 tahun waktu tu duduk di Mesir. Guru saya datang daripada Al-Azhar, Syekh Ahmad Mamduh, datang dijemput oleh Ustaz Yusaini. Ustaz Yusaini jemput mai ke Perlis untuk buat majlis. Ustaz Yusaini kata kat saya, jemputlah Syekh Ahmad Mamduh. Guru kita tu mai mengajak, dia kata sini. Kita bagi 2 minggu, dia kata. Bawa mai dia jalan-jalan, ambil udara di Malaysia ni. Tu tahun 2009, 2010 lebih kurang. 2009. 2009 dia datang. Saya pergi Malaysia, saya pergi Mesir 2004. Lebih kurang 2009 ataupun 2010 dia datang ke Malaysia. 2010 dia datang. Jadi bila Syekh datang ke sini, satu hari Syekh adalah benda yang berlaku tu sehingga Syekh sebut dekat saya. Muhammad, kata dia, kamu kena duduk 10 tahun lagi di Mesir. Saya akan susun semua dekat kamu. Dia. Masa tu saya dah 6 tahun duduk di Mesir. Saya dengan tekad saya waktu tu nak balik Malaysia 4 tahun lagi. Saya nak duduk Mesir 10 tahun ni. Saya kata. Paling lama 10 tahun, lepas tu saya akan balik. Dia tengok Syekh sebut kat saya, kena duduk 10 tahun lagi. Allah. Saya pun habaq kat mak. Apa kata mak saya? Mak saya belum duduk sebut, kata, baliklah cepat sikit. Habislah awal-awal. Baliklah. Sebut itu lah. Tapi bila saya kata Syekh sebut kat saya, kena duduk 10 tahun lagi. Mak. Lepas tu Syekh tambah pula lagi. Syekh kata, kalau kamu balik sebelum aku bagi izin, kamu tak ada apa-apa. Allah, tu yang jam. Kalau tak sebut tu tak apa. Pada sebut macam tu kat saya pun habaq kat mak. Mak kata apa? Mak kata ikut Syekh lah. Ikut yang Syekh sebut. Mak sebut yang tu. Tuan semua, bila saya kira balik, sebenarnya saya ni duk habaq kat orang, bila orang tanya kat saya, berapa tahun lagi Ustaz kat sini? Ada 5 tahun lagi. Tahun depan pun orang tanya lagi, 5 tahun lagi. Kerja duduk 5 tahun tu, tak habis-habis. Sampai saya pun lupa kiraan. Berapa tahun yang saya nak kena duduk ni? Saya pun lupa. Dan rupanya bila kira balik tadi baru saya perasan. Tadi ada pergi rumah anak murid saya tadi dekat Gurun. Baru perasan rupanya memang cukup betul 10 tahun yang macam Syekh sebut kat saya. Sebab masa saya duduk dengan Syekh tu, dan kemudian sekarang dah 2020, daripada tempoh 2010 tu sampai 2020, 10 tahun. Tepat-tepat.
Dan 2010 ni lah ayah saya tak ada. 2020 ni lah ayah saya tak ada. Dan waktu ni saya letak keputusan saya tak boleh lagi nak ke Mesir sebab mak saya tak ada orang nak jaga. Adik-adik semua kerja. Semua pakat nak korban. Tapi saya rasa saya lah yang patut korban. Sebab saya dah lama sangat dah di luar. Saya rasa. Saya telefon guru saya, Syekh Ahmad Mamduh. Saya minta izin dengan dia. Syekh boleh tak? Saya nak minta izin. Kata saya dah mungkin tak akan pergi lagi ke Mesir. Syekh senyap. Lama senyap. Dia kata kat saya, tak bolehkah bawa mak main Mesir? Itu soalan pertama. Saya kata saya dah ajak dah mak tak mau. Orang tua tak sama dengan kita. Kita kata, kita paksa dia. Bukan boleh, tak sama nak. Tuan-tuan fahamlah benda tu kan. Orang perempuan pula. Dia kata jangan duk bagi aku jauh lah dengan ayah aku. Ya dengan ayah aku. Ada dengan ayah hang tu dia kata. Nak duduk dekat dengan ayah dia kata tu kat kampung saya. Makam ayah saya di kampung. Dia kata jangan duk bagi jauh lah aku dengan ayah hang dia kata. Itu yang disebut. Saya faham lah. Dia kata tak apalah hampa nak balik-balik lah dia kata. Dia pun nak kerja di Kuala Lumpur apa semua tak apa tak ada masalah. Aku duduk seorang boleh ni jiran-jiran ramai. Orang tua ayatnya tu. Lepas saya abang tak balik dia tu. Syok ni ya Allah. Dan sebab dia tak gulinnya. Tapi dia nak tunjuk kata dia syok tu. Oh tak dah. Saya tahu kata dia syok tu. Saya abang kata mungkin saya tak balik dah kot. Oh dia seronok. Tiap-tiap malam jadi ustazah kepada anak saya. Dia duk mengajar anak saya. Tiap-tiap malam. Jadi dia punya seronok nak abang kata saya tak balik dah. Itu yang saya ambil keputusan akan buat pondok saya di Pedu tu. Dan bila saya abang tu kat Syekh, Syekh kata tak bolehkah adik-adik lain mak duduk di rumah adik tu sekejap boleh tak? Saya kata boleh Syekh tapi tak sama macam kalau saya duduk jaga dia. Jadi Syekh kata tak apalah Muhammad. Bir ummak dia kata. Buat baik dengan ibu kamu insya-Allah. Baru ni bila saya hantar gambar, saya pegang gambar Syekh saya, ada orang bagi hadiah gambar Syekh saya dengan Syekh Ali Jumaah. Saya letak kat zawiyah saya. Saya letak kat pondok saya. Bila dia bagi hadiah gambar tu, saya ambil gambar, saya hantar dalam grup yang dalam tu ada Syekh saya dalam tu. Syekh saya tulis apa? Dia kata terima kasih kepada anak murid yang bijak. Ni puji diri ni. Dia sebut ni. Saya sudah baik saja. Anak murid yang bijak, anak yang mentaati ibunya dan juga orang yang kami gantungkan seluruh harapan kepada diri dia. Itu yang saya berasa hati sungguh. Sebab saya dengan harapan saya beritahu kat Syekh mungkin saya akan duduk 4 tahun lagi. Tapi bila saya beritahu Syekh sebut macam itulah. Tapi Syekh dah redha saya balik ni. Saya kata nanti saya akan pergi balik ke Mesir. Saya akan pergi jumpa Syekh dulu baru saya akan balik secara habis tu. Saya akan pisah lah. Urus barang saya. Kemudian saya akan balik. Saya akan pergi jumpa dengan guru-guru yang dah didik saya ni. Selama puluhan tahun. Saya duduk di Mesir dah 16 tahun. Jadi ni dah dengan Syekh Ahmad Mamduh hampir 10 tahun saya di bawah didikan beliau. Musafir dengan dia. Dia yang susun kelas pengajian saya. Dia yang kenalkan saya dengan guru-guru tua-tua di Mesir. Syekh kamu terima dia ni pergi ke rumah. Jadi saya mengaji dengan Syekh Ali Soleh 10 tahun dengan berkat daripada Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah. Syekh Ahmad yang telefon Syekh Ali Soleh. Terima Muhammad ni sebagai anak murid. Dan apa jadi masalah saya dengan Syekh Ali Soleh, ada pernah sekali berlaku krisis salah faham sikit. Syekh Ahmad Mamduh yang selesaikan sampai saya diterima balik jadi anak murid. Dan kemudian saya bertemu dengan Syekh Abdul Aziz Syahawi pun juga dengan kiraan daripada Syekh Ali Ahmad Mamduh hafizahullah. Saya bertemu dengan Syekh Abdul Wakil Hashimi, belajar kitab Sahih Al-Bukhari, belajar Sunan Abi Dawud dan Sunan Tirmizi, belajar Muwatta Imam Malik, belajar Syama'il Muhammadiyah, belajar kitab Sunan Ibnu Majah. Habis semuanya tadi dengan Syekh Abdul Wakil Hashimi, juga dengan jasanya Maulana Syekh Ahmad Mamduh. Jadi banyak sangat jasa dia kepada saya yang saya tak akan lupa sampai bila-bila. Mana mungkin seorang murid akan lupa guru dia yang telah susun hidup dia untuk membina kehidupan dia. Dan saya ni ada 2 fasa di Mesir. Fasa sebelum dengan Maulana Syekh Ahmad, fasa setelah bersama dengan Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah taala. Jadi saya tak akan lupa dia sampai bila-bila. Itu setiap kelas saya tak akan lekang nama dia, saya akan sebut sampai bila-bila. Karena dia yang banyak didik saya. Dan dalam kitab ni pun banyak yang saya sebutkan nama dia dalam ni. Kalau tuan-tuan perasan, tadi pun dah sebut dalam tamhid, kata guruku Ahmad tu kan. Ini kata Ahmad guruku yang mulia pada bait yang ke-17. Tu sabda Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah taala. Jadi ini adab kita dengan guru kita, iaitu kita tak akan lupa untuk menyebut namanya bila-bila masa sahaja. Kenapa? Karena dia adalah orang pertama yang telah memberikan segala kehidupannya untuk kita. Ya, siapa pun guru kita kena sebut nama dia ketika mana kita mengajar, kerana itu adalah bukti kebaikan kita kepada mereka. Bukti kebaikan kita kepada mereka, bukti ihsannya kita kepada mereka, bukti ingatnya kita dengan jasanya mereka. Ini akhlak kita dengan para guru kita.
Bukan saya sebut nama guru nak abang kata dia seorang dia ada banyak tok guru. Tak, bukan itu. Kerana untuk nak ingatkan saya bahawa saya ini berguru. Dan saya ini anak murid kepada gurunya saya. Itu nak kena ingatkan balik kepada diri kita semua. Amin. Moga-moga kita jadi anak murid yang berjasa kepada guru kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. 2 minit. 2 minit lagi. Jam 2 minit lah. 9.28. Fasal pada menyatakan tentang pemilihan ilmu guru dan teman. Mulakanlah ilmumu dengan Al-Quran. Bukan sekadar baca tapi hafazan. Ni. Kita mulakan ilmu kita dengan Al-Quran. Ini yang dilakukan oleh para masyayikh. Yang ini ditinggalkan oleh sebahagian di kalangan kita. Termasuk saya. Saya pun, kita dah terlepas jalan tu. Walaupun pergi ke Mesir, kena hafal Quran, tapi tak banyak lah macam orang yang hafiz. Macam Ustaz Halim. Ustaz Halim hafiz. Jadi, orang hafiz ni, kena dimuliakan oleh Allah Ta'ala kerana hum ahlullah wa khasatuh. Ini ahlullah dan khasatuh. Jadi kerana tu dimulakan ilmu ni sepatutnya dengan Al-Quranul Karim. Dimulakan macam tu dulu. Sebab tu jangan kita pandang lekeh dengan mat-mat tahfiz. Ramai orang yang kadang-kadang tak ada buka tahfiz lah. Ramai sangat ada buka tahfiz. Ya betul, kamu seolah macam pandang rendah pada orang tahfiz. Kamu kata lah orang tahfiz bukan duk mengaji fiqah pun. Ya, dia mengaji Quran. Dan kemudian budak-budak lagi, umur kecil-kecil lagi. Sakat dia mengaji fardu ain untuk dia reti saja. Janganlah kamu komplain dia sampai kamu nak samakan dia dengan pelajar pondok yang mengaji kitab daripada awal kulit sampai ke kulit. Bagi dia hafal Quran dulu. Selepas dia selesai Quran nanti, lorongkan dia kepada majlis ilmu. Suruh dia pergi mengaji di pondok-pondok. Itu baru betul. Kena macam tu. Di Azhar macam tu. Di Al-Azhar Al-Syarif dimulakan dengan Quran. Anak saya masuk ke kampung di Bansyah Badawi. Di kampung dia panggil Baladul Quran. Dekat dengan Mansurah. Saya hantar anak isteri saya ke sana. 3 jam perjalanan daripada Kairah. Saya pesan kat dia, boleh tak nak duduk jauh-jauh ni? Dia kata tak apa, tak ada masalah. Kalau kata untuk nak masukkan anak ke tempat macam ni, tak ada masalah. Tapi sebab kenapa dia kena duduk sekali? Kerana tak ada asrama. Dan memang budak-budak kecil tak sesuai pun duduk asrama. Sebab tu anak-anak kita umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, sampai 12 tahun tu sebenarnya adalah umur bersama dengan ibu ayah. Betul dah sistem di negara kita ni. Yang susun darjah 1 sampai darjah 6, ini adalah tempoh untuk anak tersebut duduk di rumah. Pergi ke sekolah, balik rumah. Pergi ke sekolah, balik rumah. Kerana ini adalah tempoh bersama dengan ibu dan ayah. Umur 13 tahun baru ada asrama. Saya ni daripada darjah 5 lagi duduk asrama. Saya duduk asrama di sekolah kebangsaan Panglima Awang Naka Nambua tu, kat Kuala Nerang tu, dia ada asrama desa. Ayah saya hantar saya duduk asrama daripada kecil lagi, daripada umur darjah 5. Tapi masa tu saya duduk asrama macam saya besar waktu tu. Tapi sepatutnya jangan kita hantar anak kita pada umur tersebut kerana umur tu umur untuk dia bersama dengan ibu ayah dia. Ini umur untuk mendapatkan kasih sayang. Faham tuan? Kalau umur 7 tahun kita nak hantar anak kita nak pergi ke pondok dah. Kita duk bagi harapan, kita kata, saya duk baca kisah Imam Nawawi. Imam Nawawi pada kecil lagi tu. Ayah dia hantar dah pergi mengaji berapa kali. Tu ayah Imam Nawawi. Ham ke ayah Imam Nawawi? Dia duk ingat dia tu macam ayah Imam Nawawi juga. Mana boleh. Jadi kita ni kena sedar diri kita. Dan kita kena tahu anak kita ni kapasiti dia di mana. Dan kasih sayang dia perlu kepada kita. Saya ni, tera anak kecil-kecil ni, duk rasa sibuk tak ada dah ni. Anak pun duk sedih dah ni. Sebab duduk di Mesir selalu tiap-tiap malam akan jumpa. Lah ni pi mata. Anak saya tadi isteri hantar mesej dah, tak tahu ikut isteri ikut bahasa tu. Dia kena aku anak kan. Dia kata nampak abang ni makin sibuk ni lah, buat macam mana kata. Kena habaqlah kat anak-anak. Kata Walid ni bukan milik dia saja. Walid ni milik umat Nabi Muhammad SAW. Cara tu macam perjuangan besar. Saya hantar mesej tu, ada mesej saya. Cuma saya ni bukan jenis print screen buah dalam Facebook lah. Habaq kat orang kata ni mesej saya dengan isteri saya. Saya faham macam tu. Saya kata kena bagi tahu kat dia, kena bagi dia faham. Kata dia kena tahu, kata dia sedang berkongsi Walid dengan orang ramai. Hak tu saja. Kerana Walid dia ni bukan hak dia saja seorang. Dia kena faham itu, insya-Allah dia boleh. Kalau dia faham lah, pasal dia tak faham pun. Jadi bila hantar tu anak-anak di situ di kampung tu semua hafal Quran. Boleh kata kebanyakan anak-anak di situ hafal Quran. Sonok ke lebih situ. Guru saya ada 100 orang guru. Semua perempuan. Guru dia perempuan semua. Mudir dia lelaki. Dan gaji, yuran sebulan 50 genih. Bukan RM10 Malaysia sebulan. RM10. Kelas tiap-tiap hari, tak ada cuti. Cuti raya haji dengan raya puasa. Cuti daripada raya haji, raya puasa. Tak ada cuti. Ada cuti hari Jumaat. Tu saja sehari. Hari lain semua mengaji.
Dan kebanyakan budak-budak diterima pada umur 2 tahun setengah. Mula-mula boleh bercakap tu, terus boleh masuk dah. Umur 7 tahun, khatam Quran 30 juzuk. Hafal, bukannya baca. Dan termasuk sekali dengan hafal Alfiyah Ibnu Malik. Dan hafal sekali dengan Alfiyah Syatibiyah. Budak umur 7 tahun, tuan-tuan boleh buka dalam YouTube. Ada apa ni, dia punya rakaman. Mansyah Badawi punya Darul Quran. Ada namuzaj, ada budak perempuan seorang tu. Hafal Alfiyah ni 1 jam. Serupa dengan ni, machine gun. Alfiyah Ibnu Malik dengan Syatibiyah. Matan Syatibi. 1000 bait. Qiraat. Hafal. Kemudian 7 tahun tu, terus masuk Azhar Syarif. Dalam keadaan dah hafal Al-Quran Karim. Cuba bayangkan kalau kita susun anak-anak kita daripada umur dia sekarang ni 3 tahun, 4 tahun. Kita seronok kalau anak kita boleh cakap bahasa Inggeris. Tapi kita tak seronok kalau anak kita boleh hafal Quran. Kan kalau umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Jangan duduk asrama. Budak tu balik rumah. 4 jam je pergi sekolah. Mengulang Quran. Saya tengok pasti. Kalau di pasti dibuat sistem tu. Kalau di Seriti boleh buat sistem tu. Kalau di Tadika boleh buat sistem tu. Kalau di sekolah boleh buat sistem tersebut. Sistem Hafiz ni. Maksudnya sebelum dia masuk darjah 1, dia dah habis 30 juzuk. Kerana budak ni fresh. Anak saya ulang Quran 3 kali saja dengan guru dia di rumah. Saya dulu panggil guru mai rumah. Syekh Taha. Mai ke rumah saya di Hayu Ashir. Saya pun kena mengapai. Isteri saya pun kena mengapai. Anak saya 2 orang kena mengapai. Anak saya Muhammad Abu Nur duduk. Cara dia buat masa mula-mula tu, dia ulang. Dia baca Quran, dia suruh anak saya dengar. Wasyamsi wa duhaha. Dia pun wasyamsi wa duhaha. Lepas tu ulang lagi 3-4 kali, 4 kali. Lepas tu suruh ulang balik. Ingat terus waktu tu juga. Saya dalam 5 ayat, 6 ayat, ingat terus waktu tu juga. Cepat budak-budak ni. Kita wasyamsi wa duhaha tu ulang 3 kali ya. Mana tadi? Wa duhaha wa layli idza saja macam mana tu? Masuk ayat lain tu. Tak, budak ni fresh. Sungguh kita dah test. Bukan kita kata dak budak Arab senang Ustaz. Dak, bukan budak Arab. Budak mana pun dia budak. Folder dia kosong lagi. Yang teruk ni pak budak. Jadi kalau kata budak-budak macam tu tuan-tuan, disusun balik ke rumah 4 jam jadi sekolah. Sebab tu saya tanya kat mudir dia. Saya tanya kat mudir dia macam mana ni? Sekolah 4 jam. Dia kata yang sebenarnya yang paling utama di rumah tu. 20 jam lagi di rumah tu yang paling utama sekali. Di sekolah ni guru hanya bagi jalan ya. Di rumah tu mak ayah yang nak kena bagi perhatian. Tu tujuannya dia kata. 20 jam lagi dengan anak dia, si ibu, si ayah dia. Baru anak tu jadi. Kami di sekolah hanya bagi jalan sahaja untuk dia dalam masa 4 jam tersebut. Kalau dia mula hafal tu yang lama sikit, lebih kurang dalam 8 jam. Untuk balik rumah, lebih banyak masa dia dengan ibu ayah dia. Itu sepatutnya. Itu kalau kita mula dengan Al-Quran, insya-Allah khair. Saya pun beritahu kepada kawan-kawan kita, anak-anak murid kita di Mesir, yang muslimat ni saya kata, pergi ke Mansyah Badawi tu, ambil teknik tu, pergi tengok. Dan apa ni, mudir tu bagi tahu kat saya, kata kalau ada siapa yang nak datang ke sini nak ambil teknik kami mengajar ni, kami dah 20 tahun buka ma'had tahfiz tu, dan masuk ke peringkat antarabangsa dah. Budak-budak ni masuk peringkat antarabangsa dah, pertandingan. Ada seorang mak ayah buta huruf, anak 30 juzuk umur 7 tahun, dan masuk peringkat antarabangsa, menang, dapat anugerah pula, bawa ayah dengan mak dia sekali boleh pergi ke Mekah buat umrah. Dapat daripada kerajaan Mesir. Lagi kerana budak ni menang pertandingan hafal Quran. Umur 7 tahun. Mak ayah tak boleh baca Quran. Mak ayah buta huruf. Tapi minat nak bagi anak dia ni, anak hafal Quran 30 juzuk. Jadi saya kata, kalau kata ustazah-ustazah ni boleh pi ke apa ni, anak-anak murid saya yang perempuan ni kalau boleh pi ke Mansyah Badawi tu, duduk dalam beberapa hari saja, dia kata dia akan bagi teknik semua. Cara macam mana nak ajak budak-budak balik ke tempat kita buka kau tersebut. Allah. Tak ada alasan kata orang tak ada kerja, tak ada apa semua kali ni. Anak-anak banyak lagi kita nak kena didik. Tapi masalah dia, orang kampung nak terima ke tak tu tak tahu. Depa buka di kampung, satu kampung semua hantar anak-anak ke situ. Hak tu kelebihan dia. Kita kalau buka kat kampung kita, orang kampung nak tutup ma'had tahfiz. Kacau kami lah apa semua. Anak dia tak hantar pun. Di situ, anak orang kampung semua hantar ke situ. Hak tu kelebihan dia. Nak cerita panjang, cukup cakap tu dulu. Lebih 7 minit dah. InsyaAllah, kalau kita ada rezeki, ada peluang, kita doa moga-moga Allah Ta'ala jadikan hasil tersebut di negara kita. Amin. Lepas dah 7 tahun tu, mereka dah hafal Quran contohnya. Kalau tak boleh hafal banyak pun, hafal sikit pun tak apa dah. Ada seorang budak ni saya jumpa umur 18 tahun, bawa trengko, bawa van. Saya tanya kat dia, dulu mengaji sini kah? Dia kata, ya mengaji sini dulu. Waktu kecil saya mengaji situ. Berapa hafal dah? Hafal Quran berapa? Dia kata, saya tak mengaji dah. Dia kata, saya tak sambung dah pengajian. Duk bawa van ni.
Itu hafal berapa saya kata? Sikit. Berapa sikit? 18 ya. 18 ya. 18 juzuk bawa van. Nah, duduk kampung tu. 18 juzuk. Tak sambung dah mengaji. Dia kata bawa van macam tu lah, tapi 18 juzuk. Allah. Nah, kira macam tu ya mereka. Senang. Tuan-tuan bayang tak? Kampung tu tak pernah ada kecurian. Tak pernah ada benda-benda yang tak elok. Sebab semua ahli Quran. Orang baik. Kita menginginkan perkara tersebut. Kanak-kanak, selepas dia naik 7 tahun, hantar pergi pondok. Hantar pergi sekolah. Masuk sekolah macam biasa, mengaji ilmu hisab, mengaji bahasa Inggeris, mengaji bahasa. Umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, hantar pergi pondok. InsyaAllah. Ni jadi tok guru tu. Ni baru betul generasi dia. Tapi boleh sembang lah. Sembang kat sini lah. Siapa nak buat tu, Allahualam, takkan kita semua nak buat. Mampu lah kita. Pakat-pakat. Tu saya tengok di Seriti, di Pasti, sistem dia bagus. Nah, tak lama pun duduk sekolah. Pukul 8 pagi pergi, pukul 12 tengah hari, pukul 2, pukul 1 dah balik. Bayangkan kalau duduk di situ, semua pakat pergi. Ustazah hanya mengulang Quran dengan budak-budak tu. Ajak membaca setahun, kemudian ajak hafal Quran 3 tahun. Yang di Masyarakat Badui macam tu. Setahun mengajak membaca. Baca. Cara nak baca macam mana bagi betul. Lagi 2 ke 3 tahun hafal Quran. 30 juzuk keluar sebelum jajah 1. Kalau tak banyak pun kurang-kurang 8-9 juzuk pun dah boleh dah. Boleh pergi Azhar dah. InsyaAllah Pak Isa lulus dia tak tahu. Faham tak? Kita menginginkan perkara tersebut. Pergi ke sekolah hafal juga. Hafal al-mulk, hafal sajdah. Boleh je budak-budak hafal. Kenapa tak lebihkan hafal Quran terus? 30 juzuk. Tak payah ajak lagi matematik. Waktu tu mak budak jajah 2 nak kira apa? Dia bukan nak jaga kedai duduk kat cashier mak dia pun. Nak pegang dengan apa ni tadi apa nak tambah macam sempurna. Tak payah pegang apa tu. Tak payah lagi duduk mengaji apa ni benda-benda lain yang geografi, tak payah mengaji lagi. Quran dulu. Kita menginginkan perkara tersebut insya-Allah. Ni kalau cerita abad tu sampai pukul 10 tak habis insya-Allah. Jadi saya setakat tu dulu, minta maaf, minta ampun. Esok insya-Allah kita akan bertemu lagi pukul 9 pagi insya-Allah. Ya. Macam biasa insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.